Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersiaran lagi hari Rabu ya. Seperti biasa, ini adalah siri yang ketiga sudah. Siri yang pertama, episod yang ketiga, bicara mahasiswa yang telah berulang-ulang kali saya tekankan tujuannya ialah untuk mencungkil pemimpin-pemimpin muda baru untuk diperkenalkan kepada negara yang mudah-mudahan satu hari nanti mereka akan menjadi pemimpin yang penting ya kepada negara kita. Dan kita telah aturkan juga di dalam program kita ini kita akan ada 2 orang senior yang mewakili beberapa generasi supaya ada mungkin feedback yang akan diberikan oleh senior berdasarkan kepada pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh pemimpin muda. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita telah pun pada tengah hari ini kita telah pun memilih tajuk iaitu masyarakat sivil ya, masyarakat sivil yang akan dibicarakan oleh 3 orang ahli panel, iaitu tokoh pemimpin muda kita ialah seperti biasa saya perkenalkan yang muda dulu ya, Datuk dan Tuan Jabdin, iaitu yang pertama ialah Muhammad Huzaifi bin Ismud, iaitu yang dipertua ataupun Presiden Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Putra Malaysia. Jadi untuk episod yang pertama dan yang kedua dulu kami telah mengundang Presiden MPP Universiti Melaya dan selepasnya Universiti Kebangsaan Malaysia, dan pada kali ini ialah Universiti Putra Malaysia, iaitu top universities di Malaysia. Jadi beliau ini berasal daripada Selayang dan sekarang adalah pelajar kejuruteraan Universiti Putra Malaysia. Dan ahli panel yang selanjutnya ialah sahabat saya, Datuk Azmi Abdullah, yang saya percaya di akhbar-akhbar di dalam televisyen banyaklah wajah beliau ni terpampang di mana-mana kerana beliau dulu ialah CEO Bank Bumi Putra Commerce Berhad dan juga pernah menjadi CEO SME yang pertama ya. CEO yang pertama SME Bank. Yeah. Dan masa itu saya berkesempatan melawat pejabat beliau di Kuala Lumpur. Tak tahulah Datuk masih ingat ke tidak lagi masa itu. Saya melawat dan beliau ini adalah lepasan UKM batch yang kedua ya, bayangkan ya, batch yang kedua, bermakna beliau ini tak pernah merasa belajar di Bangi kerana batch kedua masa tu belajar di Jalan Pantai, iaitu yang kemudian yang menjadi tapak maktab perguruan bahasa di sana, bahasa moden di Jalan Lembah Pantai. Jadi beliau bekerja selama lebih daripada 30 tahun ya dalam sektor bank, dan oleh kerana beliau adalah batch yang kedua UKM, maka UKM tap pengalaman beliau sebagai mahasiswa dan juga sebagai graduate atau alumni. Lalu beliau telah pun dilantik oleh UKM untuk menjadi ahli lembaga pengarah selama 26 tahun, lama tu. Jadi dunia universiti dan juga dunia korporat swasta adalah permainan Datuk Azmi Abdullah. Dan saya kenal beliau semasa beliau menyiapkan sijil tinggi persekolahan STPM dulu. Beliau ini sentiasa duduk di meja membaca, tak pernah berehat, dan akhirnya menjadi kebanggaan kepada sekolah itu. Dan panel yang ketiga juga sahabat saya, iaitu Tuan Jabdin Johat. Beliau ini orang Sabah, dulu adalah Presiden Persatuan Mahasiswa Universiti Malaysia Sabah, dan sangat-sangat garang dulu, sangat radikal, tapi sekarang saya tengok sudah lembut dan mellow sedikit lah, kerana maklumlah agaknya telah bergelumang hidup di dalam sektor swasta juga. Banyak cabaran-cabaran yang telah dilalui yang kadang-kadang terpaksa kompromis ya dengan idealisme. Apabila di dalam dunia bisnes ni Datuk Azmi ya, ada banyak juga kita terpaksa kompromis dengan idealisme yang mungkin sekarang sedang dijuarai oleh Huzaifi. Jabdin dulu pernah bekerja di Sabah sebagai pegawai khas kepada Timbalan Ketua Menteri Sabah Jabdin. Maklumlah bekas Presiden Universiti Malaysia Sabah ditangkap oleh Kerajaan Sabah lah untuk menjadi pegawai khas. Dan pernah juga di peringkat federal menjadi setiausaha kanan kepada Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia dan Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Tapi tak lamalah beliau dengan kerajaan, kemudian beliau memasuki dunia perniagaan, terlibat dalam industri kreatif, filem, dokumentari, multimedia, video korporat, pengiklanan kementerian, GLC dan macam-macam lagi lah syarikat swasta. Dan sehingga sekarang beliau masih lagi menjadi eksekutif di syarikat Mata
Aerotex Sdn Bhd, iaitu sebuah syarikat berteraskan teknologi Unmanned Aerial System, UAS atau robotik. Dan saya juga difahamkan beliau ni juga memiliki kepentingan bisnes di pelabuhan-pelabuhan kecil seperti di Pontian, di Tanjung Piai dan sebagainya. Jadi itu adalah kejayaan generasi selepas kita, ya Datuk Azmi, yang graduate pada ujung tahun 90-an mereka ini graduate dan sekarang telah pun berjaya sebagai ahli korporat. Jadi kita bangga, ya, kalau dulu kita banyak rush untuk jawatan kerajaan, kecuali Datuk Azmi masuk ke sektor banking walaupun pernah menjadi tutor sekejap di Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi tajuk kita pada petang ini ialah civil society ataupun masyarakat sivil. Tajuk ini saya dapati sangat penting kerana terutamanya pada ketika ini negara Malaysia seakan-akan menumpukan perhatian sepenuhnya kepada satu daripada tiang seri masyarakat, iaitu politik. Hampir segala-galanya terpaksa diputuskan oleh politik. Bahkan Datuk Azmi, mungkin Tuan Jabdin juga faham kan, dalam dunia bisnes pun kadang-kadang terasa kehadiran politik di dalam dunia perniagaan. Jadi dalam masyarakat yang maju, ya, kita sekurang-kurangnya katanya ada 3 tiang seri penting di dalam masyarakat, iaitu satu tiang seri politik kerana politik berkaitan dengan pembinaan undang-undang, pentadbiran negara dan sebagainya. Tapi tiang seri yang kedua ialah perniagaan. Tetapi sebagai masyarakat yang bertamadun mesti ada tiang seri yang ketiga, the third pillar dipanggil, iaitu civil society. Maksud civil society ialah banyak keputusan-keputusan tidak diputuskan oleh kerajaan, sebaliknya oleh masyarakat sendiri. Kalau ada masalah keselamatan kampung misalnya, tak perlulah minta merayu kerajaan untuk jaga. Mereka akan mewujudkan kumpulan-kumpulan yang akan memastikan keselamatan kampung. Begitu juga tentang misalnya ada orang miskin, ada orang susah. Tidak perlu kerajaan campur tangan kerana masyarakat itu sendiri akan tahu menyelesaikan orang miskin dan orang susah di dalam masyarakat itu. Itu contohnya. Bermakna banyak keputusan-keputusan penting diputuskan oleh masyarakat sendiri, oleh family, oleh keluarga, oleh jawatan kuasa peringkat kampung, oleh badan-badan NGO dan sebagainya. Jadi peranan kerajaan akan menjadi minimal, seperti hanya menjaga keselamatan dan juga membuat dasar dan undang-undang. Yang selainnya diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Itu yang saya fahamlah tentang civil society, dan civil society ini telah pun diangan-angankan oleh sebelum lagi kedatangan Islam, bahkan sebelum Nabi Isa, iaitu tatkala Aristotle telah menulis, Aristotle dan Plato telah menulis mengenai kepentingan civil society pada masa itu. Jadi berkaitan dengan ini, saya telah pun maklumkan kepada ahli panel, saya tidak akan menyediakan apa-apa soalan daripada rumah saya, ya, kerana saya hanya nak mendengar apa saja komen secara bebas daripada ahli panel, dan soalan saya hanyalah nanti minta penjelasan daripada apa yang diterangkan oleh ahli panel. Jadi untuk itu saya beri penghormatan sepenuhnya dahulu kepada Muhammad Huzaifi Ismud untuk mengemukakan pendapat mengenai masyarakat sivil ini, mewakili generasi baru, iaitu Presiden Mahasiswa Universiti Putra Malaysia yang mendapat ranking tinggi di dalam dunia pada ketika ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Tan Sri Profesor Datuk Dr. Nuruddin bin Kardi, Naib Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah, merangkap moderator Bicara Mahasiswa. Yang berusaha Datuk Azmi bin Abdullah, Ahli Lembaga Pengarah Kumpulan Wang Persaraan, dan juga yang berusaha Encik Jabidin selaku panel pada tengah hari ini. Dan yang saya kasihi para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Maka pada tengah hari ini saya bersama-sama dengan ahli panel yang saya kira cukup matang dan juga cukup berilmu dalam membicarakan berkenaan dengan masyarakat sivil ini, jika dibandingkan dengan saya yang masih lagi merangkak bertatih dalam dunia mahasiswa. Maka topik yang dibincangkan adalah berkenaan dengan masyarakat sivil. Saya suka untuk berkongsikan pandangan berkenaan dengan masyarakat sivil ini dari perspektif mengikut kepada sarjana sains sosial dan juga sains politik.
Seperti yang telah dinyatakan oleh Yang Berbahagia Tan Sri berkenaan dengan pandangan oleh sarjana Aristotle tentang masyarakat sivil ini, maka saya kira elok juga jika saya memberikan sedikit penjelasan ataupun sedikit pandangan mengikut kepada sarjana yang lain. Maka masyarakat sivil ini, jika kita ikut kepada sarjana, masyarakat sivil ini adalah ejen perubahan penting, sama ada sebelum ataupun selepas pendemokrasian dalam mempengaruhi transformasi ataupun sistem politik sesebuah negara. Maka jika kita lihat dari segi sejarahnya, maka konsep masyarakat sivil ini ianya bermula dan juga berkembang daripada pemikiran politik barat. Seorang ahli falsafah, jika saya boleh kongsikan, Heraclitus merupakan orang yang pertama yang mula memikirkan peranan masyarakat sivil ini dalam masyarakat bernegara. Selain itu juga, sarjana yang lain adalah Saint Thomas Aquinas, adalah merupakan orang yang pertama yang memperkenalkan istilah civil society ataupun disebut sebagai societas civilis. Maka yang dimaksudkan dengan societas civilis ini adalah masyarakat masyarakat politik yang memiliki aturan hukum yang tertentu, di mana hukum-hukum ini yang mengatur pergaulan hidup antara individu warga masyarakat di bawah hukum sivil ini sebagai satu dasar yang mengatur kehidupan bersama. Namun pandangan oleh sarjana Saint Thomas Aquinas ini adalah berbeza berbanding dengan Aristotle, di mana Aristotle ini menyatakan bahawa masyarakat sivil ini dianggap sebagai yang lebih bersifat kolektif. Maka jika kita dapat rangkumkan berkenaan dengan pandangan yang telah saya nyatakan sebentar tadi, masyarakat sivil ini kita dapat memahami bahawa masyarakat sivil ini satu organisasi yang mempunyai hubungan rapat atau kita sebut sebagai check and balance dengan pemerintah. Ini merupakan satu konsep autonomi yang terdiri daripada individu-individu yang memperjuangkan hak asasi rakyat. Maka dalam melaksanakan tanggungjawab mereka ini, tanggungjawab masyarakat sivil ini, individu dalam masyarakat sivil ini telah mewujudkan satu pendekatan dan pemahaman politik bagi meningkatkan kesedaran rakyat agar rakyat-rakyat ini lebih peka, lebih sensitif kepada hak-hak mereka. Sama ada kita sebut sebagai berkesan ataupun tidak, masyarakat sivil ini adalah satu bentuk proses, satu proses yang mana kaitan rapatnya adalah bagaimana keberkesanan masyarakat sivil ini dan memainkan peranannya dalam sebagai ejen perubahan. Saya suka untuk bawakan satu contoh, satu contoh sejarah di mana telah membuktikan gerakan masyarakat sivil ini di Perancis. Sebagai contoh, di mana di Perancis ini masyarakat sivil menolak dominasi pemerintah dalam menetapkan gaji buruh. Maka di sini gerakan masyarakat sivil ini menuntut agar gaji buruh mereka tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan golongan buruh ini sendiri sehingga menguntungkan kedua-dua belah pihak. Maka tuntutan yang dibuat oleh gerakan sivil di Perancis ini telah berjaya mendesak kerajaan untuk menggubal dasar baru mengenai gaji buruh di Perancis. Jadi maka di sini membuktikan bahawa masyarakat sivil ini memiliki keupayaan untuk mempengaruhi dasar kerajaan. Tidak hanya itu, tetapi juga sebagai kekuatan penyeimbang. Saya sebut sebagai check and balance, bagi mendorong tumbuhnya nilai dan prinsip demokrasi dalam pemerintahan. Maka di sini masyarakat sivil memiliki peranan yang cukup penting sebagai pembela, penggerak dan juga pendesak. Maka secara kesimpulannya, sebelum saya serahkan semula kepada Yang Berbahagia Tan Sri, masyarakat sivil ini merupakan ejen perubahan yang tidak menjadikan kepentingan politik sebagai objektif penubuhannya. Maka di sini berfungsi sebagai masyarakat sivil ini pemerhati yang berusaha membawa perubahan yang baik kepada masyarakat. Baiklah, saya kira itu sahaja. Saya serahkan kepada Yang Berbahagia. Sangat-sangat komprehensif ya, Muhammad Huzaifi mendefinisikan masyarakat sivil daripada etos ilmu pengetahuan yang sangat baik walaupun beliau adalah pelajar kejuruteraan. Jadi Datuk Azmi dan juga Jabdin ni saya beri peluang kepada generasi yang tahun 90-an pula, iaitu Jabdin dulu sebelum Datuk Azmi nanti akan mewakili generasi saya. Jadi Jabdin ya, kita nampak ya, definisi telah pun diberi
terasa bahkan orang banyak merungut lah bila berbual dengan saya pun banyak menyuarakan tentang seolah-olahnya di negara Malaysia ini segala-galanya politik sekarang. Jadi macam tak wujud masyarakat sivil ni, yang third pillar yang disebutkan oleh Zaifi tadi seperti tak wujud. Segala-galanya sampai kepada nak bayar iuran anak pun kaitkan dengan sekolah pun kaitkan dengan politik. Sakit di hospital pun kena cari orang politik. Sehingga orang politik pun tak tahu lagi apa yang bukan tanggungjawab mereka. Segala-galanya tanggungjawab mereka. Kadang-kadang nak naik pangkat pun kena gunakan orang politik. Jadi macam mana Tuan Jabdin sebagai bekas pemimpin dan juga Presiden Persatuan Mahasiswa Universiti Malaysia Sabah yang sekarang menjadi orang korporat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Tan Sri selaku moderator bicara siswa kali inilah. Sebab bicara siswa ni bagi kami adalah dikira sejarah juga, sebab Tan Sri memang dari awal menyelia program bicara siswa inilah. Pada Datuk Azmi dan pada Uzaifi, Presiden MPP UPM. UPM pun dari zaman saya dulu pun garang juga Tan Sri. Aktif jugalah. Okey. Masyarakat sivil tidak lari dikaitkan dengan demokrasi lah. So masyarakat sivil ni bila dikaitkan dengan demokrasi ialah bukan saja yang seperti kata Tan Sri tadi melibatkan tiga komponen seperti politik, perniagaan dan civil society. Ia adalah saling melengkapi di antara satu sama lain. Itu bila kita melihat keputusan-keputusan politik biasanya di parlimen ataupun isu-isu politik dalam negara kita biasanya mempengaruhi juga komuniti perniagaan. Apabila berlaku perubahan politik, misalnya perubahan rejim berlaku pada PRU 14 yang lalu, pada Barisan Nasional kepada PH, ahli perniagaan juga mendapat impak yang daripada kesan perubahan tersebut. Misalnya dari segi kerja projek dan sebagainya, ada yang ditamatkan, ada yang disambung, ada sebagainya. Jadi mempengaruhi juga komuniti perniagaan tu. Jadi kadang-kadang pelabur luar melihat ini sebagai sebahagian daripada kesan tuntutan mungkin daripada masyarakat sivil ke arah perubahan kerajaan yang sebelum inilah dalam PRU ke-14. Jadi apa yang kita lihat juga kesan gerakan sivil ni memang sangat mempengaruhi. Masa zaman saya dulu dalam kampus, kumpulan NGO kampus ni memang ahli politik yang mencari kita, sebab dulu suara-suara kita didengar. Misalnya dulu misal contoh, sebab suatu ketika kita sebagai pelajar pada zaman saya itu, AUKUS 1971 tu belum dipindah. Mana kami melalui larangan dalam Seksyen 15 tu, larangan berpolitik. So tuntutan-tuntutan dan desakan pada kampus tu biasanya didengar oleh pemimpin politik, mana daripada luar tu masuk ke dalam. Tetapi situasi berubah apabila pada tahun 2012 pindaan yang pertama dibuat, iaitu membenarkan misalnya politik dalam kampus, benarkan terlibat dengan ahli politik. So situasinya sudah berbeza. Bermakna apabila ahli politik, apabila student dibenarkan berpolitik, dia tak ada lagi macam seperti tahun 19 sebelum pindaan 2012. Orang akan cari. Sebaliknya sekarang ni kita pelajar yang sudah bebas untuk berpolitik itu mencari ahli-ahli politik. Kalau dulu dia masuk dalam kampus, tapi kali ini orang luar dari dalam kampus keluar mencari pemimpin politik. Sehingga pindaan terbaru dia pada tahun 2019 yang terbaru ni, pindaan yang terbaru, akta terbaru, total dia benarkan sepenuhnya penglibatan. Bila dibenarkan, situasi yang berlaku dalam kampus, dia dah macam situasi seperti tak laku. Zaman saya dulu pada tahun 2001 kita menubuhkan Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan yang pertama. Maknanya suara kita tu laku tau. Laku dan diterima oleh kerajaan, dijadikan sebagai asas sehingga sekarang Majlis Perundingan Pelajar itu
diadakanlah. Jadi itu kita lihat situasi berbeza layanan dulu dengan sekarang. Sekarang kalau kita lihat mahasiswa terpaksa pula kembali ke Dewan Rakyat berhimpun dan sebagainya untuk sokong ahli politik. Jadi dia dah jadi satu layanan. Jadi ini perbezaan situasi kepimpinan pelajar kita zaman 1990-an sebelum 2012 hingga yang sekarang lah. So hari ini kalau kita melihat macam contoh Uzaifi kan, kita lihat kan. So kita akan perhatikan gerakan sibil daripada pemimpin pelajar, dia bukan lagi seperti dulu. Dia seolah-olah menjadi mengikut arus. Mungkin kita ada nampak juga suara-suara seperti daripada UM, UIA dan sebagainya, tapi tidak seperti di zaman dahulu. Dia lebih terbuka banyaklah. So ini sebenarnya perbezaan. So ini akan mempengaruhi suasana masyarakat sivil, memang mempengaruhi politik dalam negara kita, dan sangat-sangat. Sekarang ni kalau dulu NGO dan sebagainya boleh menjadi ahli pemimpin politik, mereka boleh dipilih sebagai calon, misal contoh kerana mereka terlibat dengan aktif dengan gerakan-gerakan hak asasi dan sebagainya kan. Tapi hari ini dia berbeza pula. Mungkin pilihan 2015 ni masyarakat sivil dia lebih open, di mana rakyat hari ini suka mendengar berita daripada laman sosial. Daripada sini kita melihat rakyat apabila suka baca daripada Facebook, YouTube dan sebagainya, TikTok dan sebagainya, mereka mungkin boleh terpengaruh pula dengan gerakan sivil daripada pengamal media yang mungkin sekarang lebih terbuka. Jadi kita sebenarnya pada hari ini memang masyarakat sivil banyak mempengaruhi negara kita hari ini. Itu saja daripada saya. Terima kasih Tuan Jabdin Datuk Azmi. Kalau kita perhatikan di dalam dunia korporat, banking, perniagaan dan sebagainya, banyak self regulation kan. Tidak bergantung sangat kepada peraturan-peraturan kerajaan untuk mengurus diri sendiri. Kecuali jika hanya berkaitan dengan governmental relation. Yang sebaliknya adalah antara dunia perniagaan, korporat, sistem bank itu regulate themselves. Dia mengaturkan diri sendiri berdasarkan kepada persetujuan fundamental di dalam dunia tersebut. Jadi bermakna seolah-olah bisnes ada kebebasan ataupun keupayaan untuk berdiri sendiri berbanding dengan masyarakat sivil yang kita mungkin sebut-sebut ini. Bagaimana pemerhatian Datuk di situ? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri, Cik Jabdin dan Cik Ustaz. Terima kasih kerana bagi peluang pada orang yang dah berumur ni. Saya dah pencen dah lama, dah 10 tahun pun. Tapi masih lagi dalam beberapa syarikat sebagai lembaga pengarah dan juga adalah sedikit-sedikit pembacaan. Untuk pertanyaan Tan Sri tadi itu, dalam sektor perbankan, dia memang kita panggil highly regulated industry. Zaman-zaman saya kerja dulu, nak naik gaji pun kena minta kelulusan daripada Bank Negara. Terutama sekali gaji pegawai-pegawai tinggi dalam perbankan. Jadi bermaknanya dari situ kita boleh kontrol. Tidak ada lagi kebebasan dalam menentukan gaji. Itu even soal gaji. Yang kedua, dalam cara kita menjalankan perniagaan, memang peraturan itu telah ditetapkan. Sekiranya terlanggar, ada dua akibat. Sama ada diminta berhenti ataupun bank itu sendiri akan didenda dengan sebegitu tinggi. Tapi benda ni berubah sebab keadaan dunia perbankan di barat dan juga di negara-negara berubah. Dan sekarang kita dapati bahawa terdapat penentuan gaji dan sebagainya dibuat sendiri oleh bank. Cuma jalankan perniagaan masih lagi mendapat masih lagi dikawal selia. Itu dalam perbankan. Manakala dalam dunia perniagaan dia memang ada regulation sendiri. Di situ timbulnya kalau dalam yang bursa sahamnya kontrol, yang juga security commissionnya kontrol, dan juga dalam sistem keuangan bagaimana nak laporkan juga adalah kontrol. Itu kita panggil self regulator sahaja.
Balik pada topik kita Tan Sri, masyarakat civil ni, kalau kita tengok definisi yang dibuat oleh saudara kita, saudara Zaili tadi, agak menyeluruh. Kita dapat faham bahawasanya dalam perkataan masyarakat itu sendiri ialah kelompok manusia yang tinggal bersama dan saling berinteraksi antara satu sama lain. Itu kita maksudkan dengan masyarakat. Dan jaringan hubungan antara satu individu dengan individu yang lain mengikut pada nilai-nilai murni. Dan itu untuk naikkan kepada hak asasi manusia dan juga dari segi etika kehidupan kita. Tapi macam Tan Sri cakap tadi, civil ini diterjemahkan oleh masyarakat barat. Tapi dalam masyarakat barat, kalau kita bandingkan dengan apa yang sepatutnya kita lakukan, masyarakat barat sangat bergantung kepada dipanggil hak asasi manusia. Sampaikan benda-benda yang kita sepatutnya tak buat pun, dia kata itu adalah hak asasi manusia. Kita tak boleh sangat terpengaruh dengan definisi yang demikian. Kita kena patah balik. Mungkin satu terma baru yang telah diwujudkan sejak tahun 90-an di Indonesia oleh bekas Timbalan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, digunakan sebagai masyarakat madani. Itu terjemahan daripada apa kita panggil civil ataupun masyarakat civil. Tapi dalam masyarakat madani tadi bukan saja tertumpu pada hak asasi manusia, tetapi juga kita kena ikut kehendak-kehendak. Kebebasan ni ada had. Had dia ialah agama. Hadnya adalah selagi kita tak ganggu orang lain, itu adalah kita bebas lakukan. Selagi kita buat benda yang tidak menyakiti kawan-kawan kita ataupun masyarakat sekeliling, itu adalah boleh dilakukan. Jadi kebebasan kita ni dibatasi oleh agama dan dibatasi oleh kita tak mengganggu hak orang lain. Jadi dalam masyarakat sivil, kita terpaksa kena fikir begini. Jadi ruang yang ada pada kita sebagai masyarakat sivil ialah bebas lakukan apa saja selagi tidak ganggu orang lain. Kita terpaksa ada toleransi terutama sekali dalam masyarakat kita, dalam masyarakat majmuk yang ada di Malaysia sekarang ni. Jadi juga keadaan sosial dan juga penyertaan kawan-kawan kita di dalam masyarakat. Jadi itu dan juga kadang-kadang terpengaruh dengan apa-apa industri yang kita hidup. Macam Tan Sri ahli akademik, maka ruang lingkupnya pada dunia akademik. Cik Jabir dalam perniagaan, jadi dia ruang lingkupnya dalam perniagaan. Manakala saudara Huzair masih lagi pelajar, masa ruang lingkupnya sebagai pelajar. Sebagai bekas aktivis pelajar dulu, saya pun ada peluang masuk penjara waktu tu. Kita tunjuk perasaan sebab ambil tindakan. Kerajaan tak peduli apa jadi di Baling. Kemiskinan yang berlaku di Baling. Tahun 70-an, 71, 72. Masa tu kita semua nak kena tangkap. Tapi nasib baiklah ada saudara Anwar Ibrahim yang tolong kita. Dia yang sendiri berserah diri, dia kata, "Look, saya yang jadi ketua. Lepaslah budak-budak ni sebab budak-budak ni masih pelajar." Jadi boleh bayangkan Tan Sri bagaimana kita bayangkan inilah leader yang ada yang boleh tolong kita pelajar. Walaupun kita ada adilisme, tapi kita perlu ubah cara hidup kita. Bila masuk dalam ruang pekerjaan, baru kita sedar bahawasanya kita ada had dan limit yang harus kita patuhi dalam. Tetapi kebelakangan ini apa yang jadi? Apa yang jadi ialah macam Tan Sri bincang tadi tu, keadaan politik terlampau mempengaruhi corak kehidupan semasa. Jadi kita harus seimbang, kita harus imbangi perkara-perkara ini. Mungkin selepas ni kita bincang secara detail lah apa yang kita ada dan apa yang kita patut buat untuk imbangkan balik keadaan semasa. Ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Datuk, dan kita
kembali kepada Jabdin dulu. Jabdin ya, apabila berada di dalam kampus kan, kita ada idealisme tertentu kerana kita pada asasnya belum lagi berupaya untuk berdikari sepenuhnya dari segi kehidupan. Tapi bila masuk ke dalam dunia kehidupan sebenar selepas keluar daripada kampus, kita dapat melihat banyak realiti-realiti yang harus diseimbangkan. Antaranya misalnya ya, penting dalam konsep civil society ini ialah konflik di antara kepentingan minoriti dengan kepentingan majoriti. Jadi ini sangat bergantung kepada ideologi sesebuah negara. Kepada negara yang banyak central control, dia selalunya akan mengatakan individu minoriti harus menyerah diri ataupun surrender kepada kepentingan majoriti. Tapi di dalam negara lain yang menekankan ideologinya ialah yang mungkin definisi demokrasinya menekankan bahawa setiap orang ada hak, macam yang disebutkan oleh Datuk Azmi tadi, individual right, maknanya hak asasi manusia berkaitan dengan individual right. Jadi walau seorang pun berkepentingan, majoriti hendaklah tidak menindas kepentingan walaupun seorang ini. Itu konflik yang nyata ya. Maknanya di tangan kanan kita mengatakan minoriti hendaklah submit ataupun surrender kepada the will of the majority. Tapi di dalam hak asasi manusia yang lain menekankan majoriti hendaklah melayan kehendak kepentingan hak asasi individu. Bagaimana itu terjadi di dalam masyarakat yang mungkin kita lihat kampus dan juga luar kampus, sebab Jabdin baru saja lagi meninggalkan dunia kampus dalam sekitar 15 tahun berbanding dengan Datuk Azmi dan saya sudah hampir 50 tahun Datuk ya. Ya, betul. Meninggalkan dunia kampus. Sebelum kita kembali pula kepada Huzaifi yang masih berada di kampus. Jabdin. Biasanya kalau di kampus memang sejak dahulu kalau kita sama ada daripada zaman Tan Sri ataupun zaman Datuk pun memang kita suara lantang tu adalah satu, kira bukanlah kata apa, kata keperluan lah. Kalau kita muncul dengan suara-suara yang lebih, orang kata lebih berani, maka lebih ke tengah lah badan ataupun persatuan yang kita bawa itu. Tapi berbeza apabila kita berada di luar. Situasi ini tak sama lagi. Sebab apa yang kita suarakan di dalam kampus tak semestinya boleh kita lihat sebagai, orang kata, benar, dilihat sentiasa benar. Dalam kampus kita mungkin anggap ini sekatan, itu sekatan, ini sebagai sesuatu yang tidak wajar. Mungkin kita lihat kerajaan mungkin mengongkong, membuat sesuatu akta dan sebagainya. Tetapi apabila kita berada di luar, terutama apabila kita jadi pegawai kerajaan ataupun kita berada dalam bisnes perniagaan misalnya, banyak perkara-perkara yang sudah berbeza. Tidak lagi dalam lingkungan orang kata kita perlu menentang, membabi buta. Kita harus melihat secara lebih terbuka lagi. So, dalam keadaan ini, macam contoh yang dalam keadaan sekarang macam tu. Kalau dulu kita memahami, misalnya orang Melayu, orang India dengan orang Cina, misalnya kita dah memaham dari segi perlembagaan dan sebagainya, kita dah cuba memahami fungsi-fungsi kontrak sosial dan sebagainya. Tetapi hari ini situasi sudah berbeza apabila dunia sempadan lebih terbuka, rakyat lebih terbuka. Generasi baru sudah mula berbeza dengan dahulu. Dia mula dah mempersoalkan, bertanya kenapa ini tak boleh, kenapa itu tak boleh, kenapa. Jadi itu sudah lingkungan yang berbeza. Macam dulu kalau kita lihat di Sabah misalnya contohlah, Sabah Sarawak. Kalau dulu kita selalu lihat perbincangan mengenai perjanjian MA63 misalnya contoh kan, bukanlah terlalu kerap. Tapi hari ini dia dah bangkit, sebenarnya kerajaan daripada Sarawak dengan Sabah misalnya, dia menuntut apa yang kerajaan persekutuan perlu bagi. Itu adalah hak negeri. Dia kata ini tak cukup, royalti tak cukup, hak pembahagian orang kata pembahagian hasil 40% tak bagi. Macam-macam lagi terukit yang pada hari ini yang lebih terbuka, tidak seperti sebelum ini. Jadi ini perkara-perkara seperti ini akhirnya memberi kesan kepada kerajaan juga, masyarakat sivil. Contoh kalau kita lihat situasi hari ini, isu-isu di dalam negara kita pada hari ini misalnya, berasaskan kepada berlaku tular saja akan membawa perubahan. Contoh kalau terdedahnya video-video tertentu
seperti kekasaran ataupun mungkin dari segi hak asasi yang yang mungkin melibatkan kaum atau sentimen misalnya akan mempengaruhi juga kerajaan, kan? Contoh sekarang juga macam ketika kita menghadapi pandemik COVID ni. So SOP yang sekarang pun banyak yang mula mempersoalkan, kan, kalau dia rasa tak sesuai di negeri ini, di negeri Sabah lain, di negeri mungkin di Semenanjung lain, dia akan mula kena. Contoh kalau juga pemimpin kerajaan atau menteri melanggar SOP misalnya, rakyat sudah mula melihat ni sebagai satu bentuk orang kata first persekitaran isu yang ada di dalam negara kita juga mempengaruhi kepada keadaan orang-orang politik juga. Mungkin mereka cepat untuk mengambil reaksi dan respon daripada tuntutan rakyat. Itu sekarang ni dia lebih terbukalah berbanding sebelum inilah. Itu saja, Tan Sri. Baik, Huzaifi, apa pemerhatian Huzaifi lah tentang sensitiviti mahasiswa sekarang kepada keadaan yang berlaku di luar, di dalam negara ataupun di dunia? Adakah mahasiswa mengambil berat tentang apa juga perkembangan mutakhir di negara dan juga di dunia pada ketika ini? Baik, terima kasih kepada yang berbahagia Tan Sri atas soalan berkenaan dengan situasi semasa mahasiswa ini dari sudut perkembangan yang berlaku dalam negara kita. Maka suka untuk saya kongsikan, untuk saya nyatakan bahawa cabaran yang ada terhadap mahasiswa ketika ini, di mana segelintir mahasiswa sahaja yang mengambil tahu berkenaan dengan perkembangan yang berlaku sama ada dalam negara maupun dalam luar negara. Maka di sini cabaran ini adalah bagaimana untuk memahamkan mahasiswa, bagaimana untuk memberi pendedahan kepada mahasiswa supaya mereka ini sentiasa mengambil cakna ataupun sentiasa perlu peka terhadap perkembangan yang berlaku di sekeliling mereka. Okay, sebagai contoh, jika saya boleh sebutkan sebagai contoh pelantikan kabinet iaitu oleh kita punya Yang Amat Berhormat PM berkenaan dengan pelantikan semula Menteri Pengajian. Maka di sini jika saya boleh sebutkan, rata-rata mahasiswa tidak mengambil tahu ataupun tidak kisah berkenaan dengan pelantikan Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi. Okey, di mana seperti yang kita semua sedia maklum bahawa pelantikan semula ini telah menimbulkan pelbagai isu dan perkara dalam kalangan segelintir mahasiswa. Namun majoriti mahasiswa tidak mengambil tahu ataupun tidak mengambil cakna. Mereka beranggapan tak kisahlah saya berapa hari ke atas, janji aku belajar. Itu yang saya boleh sebutkan mahasiswa ketika ini. Namun di sini cabarannya adalah bagaimana untuk saya ataupun untuk pimpinan-pimpinan mahasiswa berada di kampus untuk memberikan kefahaman kepada mahasiswa supaya mereka mengambil cakna, supaya mereka peka terhadap dengan perkembangan yang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sudut kelemahan ataupun saya boleh sebutkan sebagai kelemahan mahasiswa ketika ini adalah di mana mereka tidak dapat menyatakan dengan jelas apa yang mereka inginkan ataupun apa yang mereka ingin ungkapkan. Okay, sebagai contoh, jika saya boleh sebutkan segelintir mahasiswa yang ada ketika ini, mereka tidak jelas dari sudut pandangnya. Okay, sebagai contoh dari isu pengurangan yuran dan sebagainya. Okay, di mana sepatutnya jika perkhidmatan ataupun perkhidmatan di universiti tidak lagi diguna pakai, maka di sini mahasiswa harus bergerak secara kolektif ataupun secara holistik bagi memohon dari sudut pengurangan yuran dan sebagainya. Namun ada juga di kalangan mahasiswa yang tidak mengambil cakna ataupun lebih selesa berada di tempat masing-masing, okay, ataupun tidak mengambil kisah tentang isu-isu yang berlaku. Maka di sini saya kira pentingnya supaya mahasiswa sentiasa mengambil cakna ataupun sentiasa peka berkenaan dengan perkembangan yang berlaku sama ada di dalam kampus itu sendiri maupun di sekeliling mereka, iaitu di dalam negara kita. Baiklah yang berkata itu saja. Datuk Azmi, kalau kita dapat dengar tadi suara Huzaifi daripada kampus, kita terdengar seperti beliau ini mahasiswa sekarang adalah self-critical. Mahasiswa sekarang mengkritik diri sendiri, ada kata lemah, tidak sensitif dan sebagainya.
berbanding pada zaman Datuk dulu, mahasiswa tidak pernah merasa lemah. Tak pernah kritik diri sendiri. Yang dikritiknya adalah dunia luar. Dia mengkritik kerajaan, dia mengkritik Amerika Syarikat. Ya. Presiden Datuk yang pertama dulu kan di UKM ialah Ramli Ibrahim kan. Kemudian Idris Jussi kan presiden UKM dulu. Ya, betul. Tak pernah mengajak mahasiswa menengok kelemahan diri sendiri. Kita hanya masa tu menengok kelemahan yang di luar, di pihak kerajaan, negeri, federal, hentam Amerika Syarikat kan. Kita pergi lawan Johnson, kita lawan Reagan dan sebagainya lah sebagai lebih buruk daripada kita. Pada perhatian Datuk lah sepanjang 40-50 tahun ni apa yang sudah terjadi agaknya di kalangan mahasiswa kita. Kalau kita dah ada anak kan, mengapa mereka ni jadi tiba-tiba self-critical padahal mereka ni lagi hebat pada kita, Datuk. Kalau kita tengok keputusan Huzaifi, saya rasa entah 9A1 kita dulu tak dapat. Tapi kita rasa tak pernah lemah. Kita rasa macam kitalah yang terbaik dalam dunia ni. Dunia kita begitu idealistik. Yang di luar tu yang kita kata bobrok, yang kita mesti betulkan. Mahasiswa macam ada semangat nak membetulkan masyarakat. Sekarang ni mahasiswa rata-rata saya jumpa pun dia kritik diri sendiri ke dalam, inward. Macam mana, Datuk? Tan Sri, terima kasih. Mungkin kita tengok balik dari segi latar belakang. Kalau tengok latar belakang mahasiswa yang ada sekarang ni, rata-rata masyarakat kita datang daripada keluarga pertengahan. Tan Sri, masa kita dulu, kita datang daripada keluarga bawahan. Betul. Keluarga miskin. Jadi bila kita dapat masuk asrama ke ataupun kita rasa, kita dah meningkat. Kita punya kedudukan kita dah rasa lebih selesa bandingkan kita duduk di rumah. Jadi dengan lain perkataan, apa yang kita nampak di pengalaman yang kita lalui, kita hendak yang lebih baik untuk masyarakat kita. Jadi sebab itu kalau kita tengok apa-apa berlaku dekat dunia luar, maka kita kritik cukup cepat. Sebab itu perjuangan mahasiswa di zaman-zaman 70-an adalah nak melihat supaya masyarakat kita yang bapa kita miskin, kita nak dia orang dapat balik apa yang dia sepatutnya dapat. Sebab itu masa tu penoreh-penoreh getah adalah menjadi satu masyarakat yang kita perlu sokong, perlu beri bantuan, perlu kita bagi mereka peluang. Kita nampak peniaga-peniaga cuba mengambil kesempatan, kita tak dapat. Tak boleh tidur sesama mahasiswa masa waktu itu. Jadi oleh sebab itu keadaan semasa mahasiswa lebih selesa. Juga gerakan, minta maaf Encik Jabrin, gerakan ahli-ahli politik yang menekan budak-budak ni tadi. Dengan akta baru diterjemahkan, jadi kebebasan mahasiswa ni tersekat sikit. Saya rasa tindakan tu ada baik, ada buruknya. Buruknya sekarang mahasiswa melihat ke dalam, tidak melihat keluar. Itu akibatnya. Sekiranya tidak ada sekatan-sekatan tadi, mahasiswa kita akan lebih terbuka. Itu keadaan semasa yang berlaku. Tapi balik pula pada dalam masyarakat, Tan Sri, mungkin saya boleh bawa balik. Bukan saja benda ini berlaku dalam kampus, tapi juga berlaku dalam masyarakat sekeliling. Keadaan semasa yang kita tengok, banyak masyarakat sivil kita ni kecewa dengan keadaan semasa ni. Dan situasi politik negara dia pandangkan sebagai satu perkara yang menekan kehidupan mereka. Jadi keadaan ni tidak boleh berlaku dengan cara yang panjang. Kita tak boleh. Kita harus cari jalan untuk selesaikan masalah ni. Dalam bahasa kita panggil, kita boleh kata kepercayaan. Kita hilang kepercayaan kepada pemimpin-pemimpin kita. Ini tak boleh berlaku dalam jangka masa yang panjang. Tak baik sekali. Kita lihat pula dalam masyarakat kita, hilang pekerjaan. Sekarang kadar pengangguran dah melebihi 1.4 juta daripada rakyat yang boleh bekerja dan tidak dapat bekerja. Itu kita tengok yang tak bekerja. Tetapi yang underemployed pun lebih tinggi lagi sebab kita tak dapat statistiknya. Jadi keadaan-keadaan ini tadi menekan masyarakat, menekan mahasiswa, menekan. Kita juga bimbang
mahasiswa kita yang akan keluar daripada universiti graduate nanti dalam alam pekerjaan, tak ramai yang akan jadi macam Cik Jabdin yang boleh berniaga, payah sendiri, berusaha. Tapi masih lagi ada lagi yang perlu kita gunakan anak-anak kita untuk pelapis yang baru untuk ambil alih apa-apa yang kita ada sekarang. Lagi satu ialah kita perlu keadaan sosial yang agak bebas. Kita tak boleh sangat mengongkong ke keadaan sosial. Sekarang lagi pengongkongan yang amat tinggi. Terutama sekali dalam keadaan zaman COVID ni, kita kurungkan semua rakyat kita di rumah. Tak boleh bergerak langsung. Jadi masjid tak boleh pergi, tempat bekerja tak boleh pergi, sana tak boleh pergi. Ini perkara yang terjadi dan menekan keadaan semasa. Juga kita lihat ledakan IT agak kuat. Tak terbayang kita bahawa kita boleh buat perbincangan di rumah dengan keadaan yang ada sekarang ni. Tak pernah terbayang. Ya betul. Ya, tak terbayang zaman dulu bahawa kita boleh dapat informasi dalam masa 15 minit. Kita tahu kawan kita yang berada di Perlis meninggal dunia. Tak pernah terbayang. Itu kalau nak dapat pun nak dihubung, nak tulis surat. Kalau nak tulis surat, minggu pun belum tentu dapat lagi informasi. Jadi keledakan IT ini tadi mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jadi kita lebih terbuka dan informasi yang kita dapat lebih cepat. Dan ini harus diambil tindakan oleh kawan-kawan kita di dalam politik dan di dalam pentadbiran ikut perkara-perkara ini tadi. Kita harus kita panggil address masalah-masalah yang ada. Juga saya nampak lagi satu trend, mungkin cucu-cucu saya lah, peringkat cucu, Cik Uzaini mungkin ikut peringkat anaknya, bahawa ke depan ni tadi budak-budak tadi dah terlampau sangat bergantung pada IT. Mereka jadi satu keadaan masyarakat di mana interaksi antara satu dengan lain agak berkurang. Cuma melalui telefon, juga komputer dan sebagainya, dia di dalam itu keadaan masyarakat itu akan berubah. Jadi kita harus perhati dan kita harus ambil tindakan sekarang untuk membetulkan keadaan itu. Kalau tidak, perkara ini akan berlangsung dalam jangka yang panjang dan tidak baik untuk masyarakat sivil kita. Kita mintalah, lepas ini kita bincang tengok apa yang kita patut buat. Terima kasih. Ya, nah sebelum tu Datuk, ada satu lagi saya nak kemukakan kepada Datuk lah, berdasarkan kepada Huzaifi tadi juga. Mahasiswa tiba-tiba menjadi memandang ke dalam, memandang kepada diri sendiri. Mungkin baguslah kan untuk membuat muhasabah diri. Namun kalau sepatutnya, kalau dulu zaman Datuk dan zaman saya, kita sepatutnya merasa rendah diri dan terhutang kepada kerajaan kerana Datuk dapat beasiswa, saya dapat beasiswa, tak payah bayar kan. Sedangkan mahasiswa sekarang mereka meminjam PTPTN, maknanya mereka bukan menerima habuan daripada negara, tapi mereka akan membayar semula. Tetapi pada keadaan yang kita berhutang budi kan, yang begitu besar kerana mendapat beasiswa sepenuhnya, tak payah bayar, tak payah berhutang, kemudian keluar boleh terus beli motorkar dengan gaji kita yang bersih kan, tak payah bayar hutang. Tapi kita tiba-tiba kritikal keluar, kita kritik masyarakat di luar sepenuhnya, padahal mereka tu membayar cukai yang menanggung kita dan sebagainya. Tapi sekarang ni mahasiswa yang sepatutnya dia tidak rasa obliged kan kepada keadaan ni kerana dirinya bebas, dia bertanggungjawab bahawa duit yang jika dibazirkan duit tu dia akan menanggung hutang dan menjadi pembaziran. Tapi tiba-tiba dia menjadi kritikal kepada diri sendiri. Yang itu yang saya nak faham pada pandangan Datuk lah, sebagai mungkin dah menjadi ayah, dah menjadi Datuk. Adakah kita ni sendiri Datuk di rumah sangat-sangat otokratik agaknya membimbing anak-anak kita sehingga mereka jadi begini? Sedangkan ayah kita dulu mereka sibuk kan. Ayah saya sibuk di
Pagi ayah saya dan mak saya di kebun getah, petang dia ambil upah pula di sawah padi. Jadi dia tidak ada masa sangat dengan saya dari segi mengawal. Saya bebas nak pergi ke mana pun. Saya jalan di jalan raya pun mak bapak tak takut. Sekarang Datuk agaknya kalau cucu berjalan di raya cepat-cepat panggil ataupun turun kejar kalau kena langgar dan sebagainya. Tapi fahamlah kerana dulu kereta pun tak banyak. Sekarang kereta terlalu banyak. Tapi menyebabkan anak muda bukan saja di universiti, di negara, tapi di rumah pun agaknya menghadapi dunia autokratik. Adakah begitu, Datuk? Ada betulnya, ada tak betulnya. Yang betulnya mungkin mak bapak dah melalui pengalaman yang susah. Jadi kalau boleh dia tak mahu anaknya atau cucunya menghadapi perkara yang sama. Jadi kalau boleh, kalau saya rasa Tan Sri pun termasuk dalam golongan sekiranya ada peluang untuk bagi kesenangan kepada anak cucu, mestilah Tan Sri akan cuba sedaya mungkin. Sebab zaman kita tak boleh dapat benda-benda tadi. Jadi dengan lain perkataan, kita menyediakan benda yang lebih daripada apa yang dia perlukan. Jadi mungkin... Tapi tidakkah Datuk itu menyebabkan kita ni menjadi overprotective kepada anak-anak kita? Betul. Itu akibatnya kita terlalu overprotective. Dengan lain perkataan, makna anak-anak kita tak biarkan hidup dengan lebih bebas, berfikiran lebih terbuka. Kita kongkong sikit dalam keadaan macam tu. Kita patut balik dan tengok baliklah perkara ini tadi. Saya harap generasi yang ada sekarang ni akan berubah baliklah. Dan balik peluang kepada anak-anak kita grow as a children. Jangan kita kongkong sangat kedudukan mereka. Ya, Jabdin adalah generasi bapa yang baru kan. Saya rasa saya dan juga Datuk Azmi mengakui kan kami agak protektif kerana kami telah melalui macam-macam yang kata susah tu. Jadi kami tak nak lagi dah anak-anak jadi macam ni. Kita akan kata cukuplah kami susah dulu. Cukuplah bapa kami lebih susah daripada kami. Anak kami tentulah anak lebih senang. Kalau ayah saya boleh bagi sedikit kesenangan kepada saya walaupun dalam kesusahan. Apa salahnya saya memberi kesenangan kepada anak saya? Tapi rupanya bukan ini yang dikehendaki oleh anak. Sebab dia terasa segala-galanya dikawal oleh ibu bapa. Nak berjalan di atas jalan raya, diberi amaran. Dulu tak ada amaran-amaran ni, larilah ke jalan raya. Nak terjun ke sungai, jauh sekali lah. Ini akan dilarang oleh bapa, oleh atuk, oleh opah dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan sedikit sebanyak rupanya kongkongan ini bukan saja kerajaan Akta 71 pindaan 75 pindaan 2012 tu, tapi di dalam rumah sendiri ibu bapa begitu protektif dengan niat yang baik, namun demikian side produknya ataupun hasil sampingannya tidak begitu baik untuk generasi. Jabdin. Ya. Iyalah, kalau kita lihat zaman Tan Sri dengan Datuk dulu mungkin lebih, tak ada larangan sedemikian. Zaman saya dulu pun tak adalah sangat dilarang sangat. Baik kita masa tu kita dah lebih apa orang kata nakal jugalah di sekolah dan sebagainya kan. Masih lagi boleh orang kata ni. Tapi zaman hari ni macam zaman anak saya sekarang lah. Contohlah kan kita lihat sendiri zaman pandemik ni. Dan diorang pun dah belajar melalui secara online. So stres secara online tu kita perhatikan. Orang kata anak-anak dah berbeza. Diorang tak adalah merasai nikmat tadika dengan darjah 1 tu lebih lama di dalam kelas tau. So perbezaan tu kita dapat lihat bagaimana mereka orang kata berkesempatan juga sekolah sekejap selepas dibuka tu hari. Contohnya darjah 1 kan. So lepas tu mereka dikurung semula. Jadi dia ada, memang kalau terlalu lama di rumah tu, dia kanak-kanak ni dia saya perhatilah dia orang punya macam stres kanak-kanak ni, dia tak sama. Dia betul-betul dia kata dia nak keluar, tapi kita kata suasana tak boleh, ada virus dan sebagainya. So saya nampak macam ini kalau berlarutan juga mungkin akan memberi macam tekanan psikologi juga kepada anak-anak kita untuk berhadapan kalaulah pandemik COVID ni tidak akan berakhir lagi lah. So saya nampak juga dalam kampus pun suasana juga sama juga. Saya lihat yang berbeza dengan kita dulu.
tidak ada zaman pandemik. Zaman pandemik ni mereka nak kena masuk, ada yang nak masuk kelas secara bersemuka, ada yang pula secara PDPR tu. Jadi dia punya suasana tu sudah berbeza. Kalau mereka aktif dalam politik pun dalam suasana sekarang tak sama macam suasana kita menentang vokal di luar dahulu. So hari ini mereka melalui mungkin macam kata Huzaifi, kalau mereka persoal pun mungkin banyak kepada yang apa yang berlaku situasi dalam pandemik ini seperti SOP, macam mana mereka dah belajar, bantuan dan sebagainya, dah menjadi orang kata dia dah semakin sempit di dalam kampus tu. Dia dah tak sempat nak bicarakan, mungkin mereka sempat memikirkan mengenai undi 18, tapi oleh kerana sekarang halangan kepada pandemik tu, mereka dah tak dapat terlalu terbuka, jadi boleh dibicarakan seperti yang kita lakukan sekarang lah, secara online saja. Jadi nampaknya bukan saja orang dewasa pemimpin pelajar dalam kampus menghadapi ni, kanak-kanak dalam rumah kita ni, anak saya sendiri, saya lihat sendirilah suasana ni mempengaruhi mereka lah. Atas ni Huzaifi, okey, kita sekarang pergi kepada fasa yang kedua lah perbincangan kita ni. Apa sebenarnya yang Huzaifi nak daripada tiang seri ketiga masyarakat, iaitu civil society ni? Yang pertama tadi ialah kerajaan, ya. Yang keduanya ialah perniagaan ataupun politik lah kerajaan tadi, dan yang ketiganya ialah masyarakat sivil. Apa sebagai anak muda, ya, apa yang Huzaifi nak sebenarnya, dan macam mana untuk kita mendekati kepada apa yang kita nak tu? Baiklah, terima kasih yang berbagi Tan Sri atas soalan yang diajukan berkenaan dengan apa sebenarnya yang diinginkan. Okey, hasrat sebagai mahasiswa. Jadi hasrat yang saya nampak, yang cuba untuk disampaikan oleh mana-mana rata-rata mahasiswa adalah supaya suara mereka didengari. Suara mereka didengari di peringkat masyarakat itu sendiri, dan juga di peringkat yang tertinggi, iaitu di peringkat kerajaan. Seperti yang telah disebutkan oleh Tuan Jabdin berkenaan dengan sebelum ini, sebelum wujudnya Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan, rata-rata mahasiswa suka untuk menunjuk perasaan di mana, di KL dan sebagainya. Maka pada zaman ini, bila telah adanya platform, kita sebut sebagai Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan, ataupun singkatannya MPPK, maka di sini wujudnya sebagai satu platform di mana mahasiswa akan sentiasa menyampaikan suaranya melalui kepada pihak kerajaan melalui platform yang ada ini. Namun platform yang ada ketika ini, saya kira hanya sebagai penyuara kerajaan kepada mahasiswa, bukan penyuara mahasiswa kepada kerajaan. Maka di sini perlu ada fungsi yang betul. Fungsi MPPK itu sendiri sebagai menyuarakan pendapat mahasiswa, menyuarakan suara mahasiswa itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, dari sudut masyarakat, saya kira mungkin terma yang digunakan, jika saya boleh rujuk kepada rata-rata pensyarah, menyatakan bahawa terma mahasiswa itu tidak lagi sesuai digunakan berbanding dengan konsep pelajar. Jika dahulu konsep mahasiswa ini, jika kita sebut kepada mana-mana masyarakat, mereka mengkagumi konsep mahasiswa itu. Namun pada ketika ini, rata-rata masyarakat ataupun rata-rata individu kurang menggunakan terma mahasiswa, sebaliknya lebih pakai konsep pelajar. Maka saya kira terma mahasiswa itu perlu untuk digunakan semula, supaya roh ataupun spirit yang ada itu untuk dikembalikan semula. Saya suka mengambil pandangan daripada Datuk berkenaan dengan mahasiswa sebelum ini inginkan sesuatu perkara yang jauh lebih baik. Sebagai contoh, jika mereka sebelum ini kurang dari satu sudut, maka mereka membawa suara supaya sesuatu perkara itu perlu ditambah baik, perlu diperbaiki. Maka saya kira itu membuka satu idea yang baru kepada diri saya sendiri. Di mana satu perkara yang baik itu, di mana everyone deserve better. Semua orang layak untuk mendapat satu perkara yang jauh lebih baik. Maka
saya kira mahasiswa perlu untuk diberi tempat di dalam masyarakat, sama ada dari sudut idea dan pandangannya, supaya mereka ini tidak hanya terabai di dalam masyarakat. Okay, kerana kita dapat lihat bahawa peranan mahasiswa dalam masyarakat itu adalah satu perkara yang penting, di mana saya suka mengambil kata-kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi berkenaan dengan anak muda. Okay? Jika kita ingin melihat pemimpin pada masa hadapan, maka lihatlah pada anak muda. Jika baik, maka baiklah. Okay? Jika buruk, maka natijahnya adalah pada masa akan datang. Saya serahkan soalan kepada Tan Sri. Huzaifi, kita tadi telah sebut apa yang nak mahasiswa kata dia nak dia didengar oleh masyarakat, oleh macam-macam sektor masyarakat kan. Di dalam kehidupan pun macam itu, kita kena ada sesuatu yang kita nak. Kemudian kita semak, adakah perbuatan kita makin mendekati, menuju ke arah apa yang kita nak tu ataupun tidak, ataupun semakin jauh. Jadi ini perlu disemak ya, macam katakanlah saya kata saya nak jadi multimillionaire, cita-cita saya. Tetapi saya bekerja sebagai pegawai kerajaan, tak mungkin. Kecuali kalau saya menyeleweng, itu cerita lain lah. Kalau saya ingkar, menyeleweng, cari jalan lain, tak boleh. Tapi realitinya, saya tak boleh menjadi multi jutawan kerana saya memilih untuk bekerja sebagai pegawai kerajaan. Jadi bagaimana? Nanti saya akan ada masalah psikologi. Bila saya melihat Datuk Azmi misalnya ada puluh-puluh juta, saya pun kata ini mesti rasuah ni. Padahal beliau tak rasuah pun. Tapi kerana adanya masalah psikologi saya ni, makin jauh daripada apa yang saya nak, menyebabkan tiba-tiba muncul psikologi negatif di dalam diri saya. Jadi Huzaifi, macam mana adakah sekarang ni usaha mahasiswa untuk suaranya didengar itu sedang diusahakan untuk mendekati ataupun semakin jauh dengan sasaran itu? Baik, jadi berkenaan dengan jika kita inginkan satu perkara, maka perlu ada usaha ke arah sesuatu perkara tersebut. Maka sama juga apa yang sedang berlaku ketika ini adalah mahasiswa inginkan supaya mereka didengari di peringkat masyarakat. Maka saya kira saya bersetuju dengan apa yang dinyatakan oleh Tan Sri berkenaan dengan usaha yang perlu ada. Okay, sama juga usaha jika mereka ingin supaya mereka didengari, maka perlu ada satu persiapan. Okay, jika saya boleh untuk nyatakan, okay, antara persiapan ataupun perkara yang perlu untuk dipersiapkan oleh mahasiswa adalah dengan ilmu pemantapan yang diri sendiri. Okay, di mana jika mereka ingin menyatakan satu pandangan, perlu ada kemahiran dalam menyatakan pandangan tersebut, perlu ada ilmu dalam menyatakan perkara tersebut. Apa perkara yang mereka ingin nyatakan dan natijah terhadap perkara tersebut. Okay, maka di sini saya kira pemantapan sasiah mahasiswa itu perlu. Okay, pemantapan sasiah mahasiswa sama ada di peringkat keluarga ataupun di peringkat universiti itu sendiri adalah satu keperluan. Okay, di mana mahasiswa tidak hanya menjadi mahasiswa 3K, okay, katil, kuliah dan juga kafe dan sebagainya. Mahasiswa perlu libatkan juga diri, okay, dengan masyarakat itu sendiri. Okay, sebagai contoh dengan menyertai badan-badan organisasi ataupun NGO, okay, di mana dengan menyertai badan NGO ini dapat mempersiapkan diri mereka, dapat mengasah diri mereka dengan kemahiran-kemahiran bermasyarakat. Okay, kerana saya kira mahasiswa ini datang daripada masyarakat dan akan kembali semula berbakti kepada masyarakat. Maka perlunya kemahiran-kemahiran ini supaya dapat diadaptasikan kepada masyarakat, supaya suara mereka dapat didengari, supaya pandangan mereka dapat diimplementasikan. Ya, Huzaifi, zaman Datuk Azmi dulu cerita-cerita makan minum, cerita tilam asrama ni tak pernah jadi isu lah kepada mahasiswa. Makan, Datuk kan makan kat kedai Amjal RM1 2 kopang. Tilam, ada yang tidur atas tilam, ada yang duduk aja di bangunan telekom Kampung Kerinci tu dulu, rumah haram, duduk je. Janji malam ada tempat baring atas tikar ke atas apa. Langsung tak pernah menjadi isu lah. Isu penting kami ialah itulah. Oh, banyak setinggan di Tasik Utara menderita. Maka kami pun pergi bawa satu bas buat demonstrasi di Johor. Kemudian mungkin cerita peneroka-peneroka tanah kerajaan kerana tak ada tanah di Teluk Gong, Hamid Tuah. Pergi membela ke sana. Saya sendiri misalnya apabila katanya ada orang mati di Baling makan ubi gadong kerana tak ada duit nak beli beras, saya pun teruslah pergi ke Baling. Saya ingat lagi kawan saya arwah Cikgu Osman dulu UKM, kami pergi naik kereta Fiat yang kecil bulat tu, Datuk. Pergi sampai ke Baling tu, pandu kereta tu kerana nak melihat masyarakat, sebab katanya
We are the voice of the conscience of the society, kata kami lah. Masa itu tak ya ke tidak, tak pastilah. Tapi maknanya kita macam terasa besar betul lah masa tu. Macam mana Datuk? Kalau mungkin Datuk tengok ni, apa yang Datuk nak sebenarnya sekarang ni dan macam mana usaha kita untuk sampai ke situ? Betul lah, kita tengok balik dalam zaman-zaman tu, apa yang kita perlukan ialah kita nak membela masyarakat sekeliling dan masyarakat kita yang tertindas. Kita tak mahu kalau boleh. Nak kata kita suka teori bahawa semua kena ada sama rata, tidak juga. Tapi kita tak mahu lihat ada masyarakat yang tertindas. Sebab kita lihat bagaimana kedudukan generasi bapa-bapa kita yang agak susah. Jadi kita tak mahu benda itu berlaku. Jadi apa yang berlaku di Baling, apa yang berlaku dekat tanah-tanah apa yang dulu yang kita tunjuk perasaan tu semua, kita mahu supaya mereka ni dapat balik apa yang dia patutnya dapat sebagai anggota masyarakat. Jadi sebab tu kita tak peduli sangat pada diri kita, sebab kita ingat bahawa selepas kita belajar, kita insya-Allah kita boleh baiki diri kita. Dan benda tu terjadi. Alhamdulillah, Tan Sri sekarang pun lihat selepas daripada keluarga dulu, tengok apa yang jadi kepada kita sebagai ketua keluarga. Kita dapat naikkan balik kedudukan kita dari segi sosial, dari segi ekonomi. Boleh. Tapi kita tak mahu lihat kawan-kawan kita atau mak bapak kita atau keluarga kita atau kawan-kawan kita di luar sana yang tertindas. Kita tak mahu. Jadi apa yang kita patut buat sebenarnya? Sekarang timbul soalan, apa yang kita patut buat? Selepas kita bincang banyak-banyak, apa yang kita patut buat? Saya rasa saya nak sarankan satu benda lah apa yang kita patut buat. Kita tahu bahawasanya kelangsungan hidup sesuatu masyarakat itu bergantung kuat kepada kewujudan perpaduan yang teras dan juga tanggungjawab bagi setiap ahli masyarakat. Jadi tanggungjawab ini termasuk bersemua kalangan masyarakat. Sama ada yang pertama keluarga asas kita. Kita harus tengok balik keluarga asas kita. Dan juga barisan kepimpinan politik kita. Kita harus tengok balik. Adakah mereka main peranan yang baik? Adakah mereka dapat improve keadaan semasa? Itu perlu ditekankan. Kalau dia orang tak boleh buat kerja, kita buang saja. Kita cari yang lain. Mana yang boleh, anak-anak muda seperti Uzairi ini kita harus galakkan supaya dia akan jadi pemimpin kita masa depan. Juga kita kena tengok ahli-ahli perniagaan kita. Ahli peniaga kita. Peniaga kita janganlah ambil sangat saya tahu ahli peniaga macam Cik Jabrin terutama sekali hendakkan kepada keuntungan, tapi tak semestinya lihat hanya 100% untung. Tak boleh. Kita harus ingat balik peranan kita sebagai ahli peniaga. Juga kita kena tengok balik peranan para seniman. Kita jangan lupa mereka juga main peranan yang penting untuk membangun sasiah anak-anak muda kita masa hadapan. Kita harus lihat balik. Juga kita patut lihat balik pada tokoh-tokoh ulama kita. Kita jangan tinggalkan dia orang. Sebab dia orang juga boleh bentuk sasiah dan juga bentuk supaya kita balik kepada landasan yang asas. Juga perkara yang penting ialah tokoh-tokoh pendidikan. Pendidik-pendidik kita seperti Tan Sri sendiri. Dan juga kita kena lihat bahawa semua tokoh-tokoh pendidik kita perlu main peranan yang penting. Dan satu lagi golongan yang kita tak boleh tinggal ialah golongan muda. Ini harus kita beri mereka peranan yang penting untuk masa depan kita. Jadi secara realistiknya tadi, kita tak mahu ada lagi keadaan politik kita yang bunuh-membunuh dan juga politik kita yang menekan dan hanya untuk kepentingan diri. Kita tak mahu lagi ada yang seperti ini. Kita satu benda lagi mungkin kita kena lihat balik lah Tan Sri, sistem pembelajaran kita yang ada ni telah membuat anak-anak muda kita dalam universiti yang hanya mengkritik diri sendiri. Mungkin sistem daripada sekolah rendah yang kita harus pimpin balik, tengok balik cara-cara kurikulum yang kita bentuk supaya dapat balik anak-anak muda yang masa hadapan
yang tidak lagi kritik pada diri sendiri tapi buat satu cubaan untuk membaiki masyarakat sekeliling. Dan juga kita tak boleh lupa bahawa ledakan teknologi banyak mempengaruhi cara hidup kita. Ini harus kita baiki. Harus kita cari jalan bagaimana kita nak gunakan ledakan IT ini untuk kepentingan masyarakat kita masa hadapan. Dan juga kita kena baliklah kepada asas kita, iaitu agama. Kita jangan lupa bahawasanya agama adalah satu benda yang harus kita balik dan jadi sebagai asas untuk kita hidup. Kita tahu dalam diri kita sendiri, kalau kita tanya balik, banyak kalau kita tengok dalam badan-badan kerajaan timbul dalam kod etika. Tiap-tiap organisasi telah buat banyak muka tentang kod etika. Tapi tak payah sebenarnya. Kita kena tengok balik dengan satu soalan saja. Apa-apa benda yang kita lakukan, kita terpaksa kena sorok dan kita tak mahu orang yang ketiga mengetahui, itu adalah tak betul. Itu saja basic etika. Tak payah lagi kita cerita dengan 15 muka, 17 muka kod etika. Tak payah. Balik kepada asas. Satu benda yang kita lakukan, kita tak mahu tunjuk pada orang yang ketiga sebab benda tu memang tak betul. Sebab itu adalah manusia. Jadi kita patut balik kepada peringkat asas. Itu agak mustahak untuk kita semua. Terima kasih. Datuk, saya nak sikit lagi berkenaan dengan observation saya lah. Takut salah observation saya, mungkin Datuk boleh betulkan. Datuk dulu di UM pun sama juga, iaitu pensyarah dia hanya beri syarahan, Datuk. Dia bersyarah dan jadi dia tak ada masa nak kontrol tingkah laku kita, nak bersifat autokratik dan sebagainya. Katakanlah Datuk Dr. Halim kan memberikan syarahan ekonomi mikro dan makro kepada kita. Lepas dia syarah dia habislah dia. Yang akan berurusan dengan kita ialah tutor. Tutor ialah sebaya dengan kita. Jadi kita boleh bergaduh dengan tutor sebab umur kita sebaya. Jadi menyebabkan mahasiswa menjadi berani. Betul. Tapi sekarang di dalam kelas kumpulan kecil-kecil oleh pensyarah 2-3 kali pula pensyarah seminggu berjumpa. Jadi ada kecenderungan ya, orang yang ada PhD ni dia tahu banyak kan, dia tahu banyak. Jadi dia nak murid-murid dia tahu macam dia. Menyebabkan dia overprotective kepada pelajar dia ataupun over control. Saya lihat macam ada perkara tu terjadi. Sedangkan macam dulu kita yang kita bergaduh ialah dengan tutor dalam sama-sama kelas. Sebab tutor baru setahun aja lepas graduate daripada kita. Jadi kita berani dengan dia. Jadi kita boleh lawan dia dan sebagainya. Jadi menyebabkan ada jiwa berani di kalangan mahasiswa termasuk dalam dunia akademik. Ada tak kemungkinan Datuk? Sekarang ni tak berlaku, tutorial pun dah tak ada lagi. Jawatan tutor, career tutor dah tak ada Datuk sekarang di universiti. Okey. Ada tak kemungkinan ini salah satu daripada apa yang terjadi di kalangan mahasiswa universiti? Besar kemungkinan. Sebab betul lah macam Tan Sri sebut tadi, dulu pelajar rasa penuntut mahasiswa, kita masuk dengan syarahan secara umum. Ya, betul. Syarahan pensyarah tadi kata okey, kalau nak lebih mendalam lagi, ini dia buku dia 1, 2, 3, 4, 5, pergi cari. Dan bila lepas cari itu baru masuk dalam kumpulan-kumpulan yang kecil, bincang apa yang tadi, kalau tak faham baru balik kepada pensyarah. Jadi sebab itu ada sikit daya usaha mahasiswa untuk mencari idea-idea daripada buku-buku yang telah disarankan oleh pensyarah tadi. Dan juga saya tengok ada satu, ini cerita sikit lah, nak cerita sikit tentang kreativiti mahasiswa. Ni kawan sama batch dengan saya lah. Kan kita masuk dalam tutorial, kita terpaksa hadkan bilangan paling tinggi 12. So ada pensyarah tutor tadi letak dekat notice board dia letak 1, 2, 3, 4, 5 sampai nombor 12. Jadi kita yang nak masuk tu, kita tulis nama kita, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Tapi ada seorang kawan kita ni, sahabat saya juga, dah meninggal lah, dia masuk tengok alamak dah 12. Tapi kerana ada kreatif dia dalam kepalanya, dia tahu bahawanya sebelum angka nombor 1 tu ada angka kosong. Jadi letak nombor kosong, buah nama dia. Bila saya tengok benda tu tadi, teringatlah saya sampai sekarang.
bahawasanya kita boleh kreatif dalam nak menentukan supaya apa yang kita nak kita boleh lakukan. Jadi itu satu pengajaran yang agak kuat untuk kita, dan kita harus tanam pada anak-anak kita bahawa tiada satu benda yang impossible, kita boleh buat, insya-Allah dengan tu. Tan Sri, terima kasih. Ya, betul. Menarik sekali, menarik. Japdin, apabila Datuk Datuk Azmi menyebutkan tentang kesenian tadi, kemudian Huzaifi juga menyebutkan di dalam kampus, adakah tidak kemungkinan sekarang ni macam terlalu bergantung, macam Huzaifi tadi kan dia kata, kita dengar dia nak menyuarakan supaya didengar. Sedangkan mungkin yang satu lagi ialah tak payah suara, kita buat je. Maksudnya sekarang ni segala-galanya hendaklah kita suarakan kepada kerajaan. Kalau itu bermakna kita tak berbuat apa-apa. Jadi macam mahasiswa, macam Japdin kata tadi, Akta 71, Pindaan 74, Pindaan 96 tidak membenarkan pelajar terlibat dalam politik secara langsung. Tapi Pindaan 2012 bebaslah nak masuk politik apa pun tak mengapa. Tapi pelajar-pelajar pula pergi tercari-cari parti politik di luar yang nak menerima mereka. Kalau dulu zaman Japdin, orang politik di luar nak mencari mahasiswa untuk dibawa masuk ke parti mereka. Tapi sekarang mahasiswa pula tercari-cari konten-konten mencari parti mana nak masuk. Kenapa tidak mungkin pada pendapat Japdin lah, mahasiswa ni tak payahlah cari parti-parti politik apa-apa pun sebab mereka muda. Mereka tubuhkanlah parti politik sendiri. Macam di setengah negara barat ada ini, kalangan orang muda tubuhkan parti politik. Tidak semestinya untuk bertanding pilihan raya, tapi dia declare diri dia adalah sangat politikal, badan yang politikal di kalangan orang muda. Tapi kalau misalnya pada pilihan raya 2015 ada kesempatan mereka yang berumur 18 tahun untuk jadi calon di 222 kerusi, apa salahnya? Tapi di kalangan mereka saja, supaya mereka tidak menjadi alat kepada politik-politik yang sedia ada. Mereka ini masih bebas, masih suci lagi pikiran mereka daripada godaan-godaan material dan sebagainya. Maknanya jiwa mereka masih lagi bersih dan idealistik. Biar tak mengapa, biar negara melayan kehendak mereka yang idealistik. Japdin. Dia ada satu orang tua katalah, Tan Sri, bila disuruh, biasanya lah kita tak buat. Bila dilarang, itulah yang kita nak buat. So dalam konteks sekarang kan, dulu pindaan yang pertama dibuat tahun 2012, dia membuka perkataan membenarkan mahasiswa terlibat menyertai politik kampus, di politik kampus lah. Kemudian cuma dia ada term larangan tetap ada, kecuali badan-badan ataupun parti politik yang melanggar undang-undang lah. So bila PH pemerintah, mereka telah membuat lagi satu pindaan baru. Dia tak menyebut pula perkataan yang dulu kita membenarkan, tapi larangan. Kali ini dia membenarkan. Maknanya mahasiswa boleh dah terlibat sama ada di dalam ataupun di luar kampus, tetapi tetap menetapkan perkataan iaitu tidak boleh terlibat dengan pertubuhan yang melanggar undang-undang. Ini kekal macam biasalah, tapi asasnya telah membenarkan mahasiswa untuk berpolitik. So dalam keadaan membenarkan tu, ini yang berlaku sekarang. Mahasiswa pula tercari-cari siapa pemimpin di luar sana yang boleh memberikan mereka peluang menyertai parti. Tapi sekarang dah ada, macam contoh pemimpin mahasiswa aspirasi, dulu dia aspirasi dah dibenarkan untuk berbahas di Dewan Persidangan UMNO misal contoh. PKR pun dah ada, Angkatan Muda PKR misal contoh kan. Mereka dah ada membenarkan. Maknanya mahasiswa dari ini dah boleh terlibat. Tapi bagi saya setuju dengan apa yang Tan Sri katakan. Apa salahnya kalau gerakan massa yang mahasiswa sekarang ni, kalau dia rasa hendak terlibat untuk bertanding, dia ada duit untuk membuat mengumpul wang dan sebagainya untuk membayar deposit bertanding, mengapa tidak mereka boleh terlibat untuk bertanding di 222 kursi yang dipertandingkan? Tapi mungkin dalam suasana sekarang ni, mungkin mereka merasakan bila mereka bernaung di dalam parti tertentu kan, mungkin parti-parti yang dah ada sekarang ni mereka lebih kuat, sebab gerakan mereka mungkin tak macam apa ni yang keadaan mungkin tak semacam dulu. Tapi hari ini kita melihat juga
masyarakat sivil ini dia dah makin stres dengan parti politik tau. Padahal kita ni dalam pilihan raya ni kita bertuah sebab sekali undi 3 Perdana Menteri kita buat pilihan. Mana kita dapat 3 PM nak bertukar. Kan? So ini rakyat melihat ni, dia dah macam parti mana dia nak fikir. Dia dah macam stres tau. Tukar kerajaan daripada PS, PN sekarang tukar pula kepada Perdana Menteri daripada UMNO. So sedangkan keutamaan yang lain sepatutnya tu adalah mungkin pada COVID dan sebagainya. So pekerjaan hilang dan sebagainya. Jadi rakyat dah semakin melihat. Dia tak sabar dah sebenarnya. Kalau boleh pilihan raya ni, kalau tak ada pandemik, dia orang nak buat pilihan lah. Kalau boleh pilih kerajaan yang solid kuat. Bila kerajaan tak kuat, ini jadi dia keadaan bercelaru. Bila tak ada pilihan, rakyat pun macam sekejap sini tukar, sekejap sini. Jadi golongan perniagaan lagi pening, kan? Kita berniagaan lagi pening. Tukar kerajaan sini, yang ni kerajaan kata okey, ini tak boleh. Jadi dia jadi satu keadaan yang bercelaru. Dan kalau ini orang kata macam contoh kalau orang melabur kita bawa daripada Jepun ke, misal contoh, ataupun mungkin daripada Eropah ke sebagainya, atau dari Taiwan dan sebagainya. Hari ini kerajaan ini okey, dia boleh bagi kita. Tapi tukar kerajaan setahun betul tukar. Boleh kalau dia pertahankan pelaburan tu okey, tapi kalau dia potong macam yang berlaku sebelum ni, lagi pening. Semua nak keluar duit dan sebagainya, kan. Jadi masyarakat sivil daripada peniaga pun pening juga memikirkan keadaan sekarang. Jadi tapi macam Tan Sri kata tadilah, kalau Uzaifi dan rakan-rakan ni rasa macam nak bertanding dengan pilihan raya, mencuba, apa salahnya? Boleh lawan, boleh pilih kursi mana kita nak. Kan? 222 kursi, ada banyak pilihan tempat. Kita boleh pilih, tak ada masalah. Sebab sekarang sudah bebas, boleh terbuka untuk bertanding. Itu Tan Sri. Baik, terima kasih. Kita beri laluan sekejap ya Datuk, Tuan Jabdin dan juga Zaifi kepada iklan dalam 2-3 saat. Jadi silakan break sekejap. Kalau nak minum ke apa ke, silakan. Fokus untuk menjadi produktif, bukan sekadar bersahaja. Dan segalanya bermula di sini. Ya, kembali kita kepada siaran kita, Bicara Mahasiswa dengan tajuk Masyarakat Sivil. Jadi sebelum kita tamat berehat tadi sebentar, kita dengar daripada Tuan Jabdin ya mengenai apa salahnya katanya kalau kita cuba mahasiswa bertanding di kerusi-kerusi mana pilihan.
Namun saya ingin kembali kepada Huzaifi. Saya rasa mahasiswa boleh, jika berangan-angan, tidak cepat berangan-angan nak menang lah jadi wakil rakyat, tapi hanya supaya membuat kejutan supaya suara mahasiswa didengar. Dan tak ada masalah apa-apa sebab di Sabah dan Sarawak ada universiti dua di sana, Unimas dan juga UMS ya. Kemudian kalau di Semenanjung lagi banyak, di timur ada Universiti Kelantan, Terengganu ada 2 universiti. Di Kedah ada universiti, Perlis ada universiti, Pulau Pinang ada USM, universiti ternama. Kemudian di Johor, di mana-mana saja ada universiti. Jadi tidak ada masalah apa-apa untuk memilih 222 calon-calon untuk bertanding dalam pilihan raya yang ke-15 ya Jabdin ya, yang ke-15. Jadi mungkinlah saya rasa kalau nak buat kejutan, apa salahnya? Mana tahu entah ada pula yang menang jadi YB di parlimen. Mungkin boleh dicuba di parlimen dahulu sebelum pergi ke negeri, terlampau renyah sangat agaknya, banyak sangat. Jadi di parlimen hanya perlu mencari 222 pemimpin mahasiswa daripada kalangan MPP mungkin bertanding. Bagaimana tu Huzaifi? Baiklah, jadi berkenaan dengan perkara yang telah dinyatakan oleh Tuan Jabdin berkenaan dengan apa salahnya jika mahasiswa mencabar diri mereka ataupun dengan menubuhkan mana-mana parti politik untuk bertanding dalam parlimen, maka saya berpandangan tiada masalah untuk mahasiswa yang sudah kira cukup mampu untuk memimpin dan juga untuk melayakkan diri mereka menjadi wakil rakyat. Saya kira tiada masalah. Namun mahasiswa perlu ingat dalam masa yang sama matlamat untuk bertanding ataupun untuk meletakkan diri mereka sebagai wakil atau pemimpin itu perlu jelas. Sama ada mereka ingin memperjuangkan hak mahasiswa semata-mata ataupun untuk membaiki cara hidup dan sebagainya. Saya kira matlamat itu adalah satu perkara yang mustahab dan perlu jelas perkara itu terlebih dahulu sebelum mereka bergerak. Huzaifi, saya ganggu sikit. Yang telah dinyatakan oleh Tuan Jabdin tadi bukan memasuki mana-mana parti politik yang sedia ada, tapi mahasiswa berunding sesama perundingan mahasiswa antara kampus, mungkin diketuai oleh Huzaifi kan, untuk menubuhkan parti politik mahasiswa. Kalau di Great Britain misalnya ada dipanggil National Union of Students, NUS. Mereka ini sangat berkuasa, sangat kuat sampai ke Eropah pengaruhnya. Dan minggu lepas saya ada berbicara mengenai ini. Jadi ini juga boleh dilakukan oleh Huzaifi dan kawan-kawan MPP dari setiap kampus untuk bertanding dalam pilihan raya yang ke-15. Jadi bukan untuk memasuki mana-mana politik dan bukan juga secara bersendirian. Nanti parti ini, National Union of Students Malaysia ini akan menghasilkan manifesto sendiri bagaimana tentang perjuangan mahasiswa. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Jabdin, bukan maknanya Huzaifi masuk parti UMNO, masuk PKR, masuk PAS dan sebagainya, bukan. Itu model ketinggalan zaman. Tapi mahasiswa sendiri mulai sekarang, kalau tak dapat tubuhkan parti pun tubuhkan secara tidak rasmi, bertanding sebagai calon bebas, tapi atas satu suara, iaitu suara mahasiswa National Union of Students Malaysia. Itu maksudnya tu. Macam mana Huzaifi? Baik, saya berpandangan bahawa mahasiswa belum cukup bersedia untuk menubuhkan satu gerakan mahasiswa yang terlibat sama dalam aturan politik dalam kita punya arena negara. Kerana kita dapat lihat isu yang ada dalam kampus itu sendiri pun masih terkotang-kanting. Maka saya kira perlu diselesaikan dulu ataupun perlu untuk cater dahulu isu-isu yang berlaku, sama ada di peringkat kampus masing-masing, barulah fikirkan ke hadapan untuk menubuhkan parti politik atas nama mahasiswa semata-mata. Kerana bila tu Huzaifi? Bila tu yang akan datang tu? Wallahualam, saya tak pasti Tan Sri. Cumanya saya kira persiapan itu ataupun persiapan dari sudut sasiah mahasiswa itu adalah penting berbanding dengan mereka untuk berada di dalam arena politik atas gabungan mahasiswa. Maka saya kira persiapan dalam jati diri mereka itu sendiri adalah satu perkara yang penting.
dipersiapkan dengan sasiat dan sebagainya. Dalam masa yang sama, tidak mengabaikan tanggungjawab hakiki, iaitu dengan menuntut ilmu sebagai seorang pelajar di kampus. Kerana saya kira masih belum ada, masih belum ada lagi mahasiswa kita mencontohi seperti yang Tan Sri sebutkan di UK dan sebagainya, dengan menubuhkan gabungan mahasiswa yang mana bertindak sebagai sembang dan imbang kepada kerajaan. Namun saya kira pada ketika ini kita sudah pun wujud NGO jika saya boleh sebutkan sebagai contohnya GAMIS ataupun UMNO Siswa dan sebagainya. Walaupun NGO ini ataupun badan-badan politik ini bertindak sebagai di bawah kita sebutkan sebagai naungan parti-parti politik tertentu, namun penglibatan mahasiswa dalam gabungan ataupun NGO ini sudah cukup memadai untuk mendesak kerajaan untuk sebagai suara mahasiswa ini kepada pihak kerajaan. Namun untuk ke arah bagi menubuhkan satu bentuk gabungan itu saya kira cukup panjang jalannya, dan juga perlu ada satu persiapan yang baik dari sudut mahasiswa itu sendiri, dalam masa yang sama tidak mengabaikan tanggungjawab mereka. Jabdin. Ya. Jabdin, kita dengar daripada Huzaifi kan, beliau kata belum bersedia lagi. Barangkali Jabdin dan juga mungkin Dato' Azmi pun sedar kan, di dalam negara kita ni suara mahasiswa ni sebenarnya sangat-sangat kuat, kerana ada lebih daripada 1 juta mahasiswa sekarang di Malaysia. Bukan macam zaman kita dulu, Datuk, kita hanya ada UM, USM dan UKM. Itu aja 3 masa itu. Tapi sekarang ada 1 juta mahasiswa, 500,000 di Universiti Awam UA dan juga 500,000 di universiti swasta, dan ada puluhan ribu lagi di politeknik. Jadi ini adalah suara yang sangat besar, Jabdin. Tapi nampaknya adik kepada Jabdin iaitu Huzaifi masih kata banyak hal-hal dalaman. Saya kalau dengan Dato' Azmi tak boleh terimalah, kerana kami zaman dulu kami tak pernah ambil perhatian tentang hal dalaman. Pinggan pecah, kerusi retak, tilam keras, bantal berlapuk, kami tak pernah ambil tahu tu. Ya, pada kami tidur 2-3 jam atas tikar pun tak mengapa. Yang kami pentingkan macam Dato' Azmi kata, kami tak nak kawan-kawan kami dan juga bapa-bapa kami yang tak berpeluang masuk universiti tak dapat apa yang mereka patut dapat. Sebab itu kami kata diri kami tak penting, dalam universiti pun tak penting, itu kami boleh handle. Tapi di luar tu yang menjadi tumpuan kami. Macam mana Jabdin? 1 juta mahasiswa masih lagi berkata suara kami tak dapat didengar. Sebabnya mungkin Huzairi berpandangan pada semester tu mungkin agak pendek untuk menyebabkan mereka bertanding. Jadi siapa yang bertanding pun mungkin kebetulan pada PRU yang ke-15 nanti mungkin mereka akan sempat untuk bertanding di dalam suasana bila mereka dalam kampus. So mana yang sekarang ni mungkin tak akan sempat, melainkan tahun depan kalau pilihan raya sempat, mungkin siapa yang boleh bertanding. Tapi saya percaya ia boleh dilakukan sebab kita kena lihat sejarah bagaimana Majlis Perundingan Pelajar ditubuhkan. Kebangsaan pertama ditubuhkan di zaman saya dulu, kita yang mengasaskan MPPK ni, dan kita membuktikan bahawa MPPK itu kekal relevan sampai hari ini, iaitu daripada 2000 tahun 2000 sehingga hari ini kekal. Dan ini semua ni adalah peranan Khairi Jamaluddin, YB Khairi Jamaluddin ketika itu sebagai pegawai khas kepada Timbalan Perdana Menteri. Apabila kita menuntut ditubuhkan satu Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan di bawah seliaan Timbalan Perdana Menteri ketika itu, Pak Lah. And then Pak Lah setuju diletakkan di bawah struktur di bawah TPM, and then diselia oleh Menteri Pekerjaan Tinggi. Dan apa yang kita minta di dalam MPPK itu antara yang terkesan sampai sekarang ialah PTPTN. Mana PTPTN kita tuntut agar dikurangkan peratusnya daripada 4%, buang 1% jadi 3%. Sehinggalah jadi hari ini lebih tinggal 1%. Contoh. Maknanya ada benda tu yang kita buat, yang kita tuntut pada kerajaan. Kerajaan terima pakai sebagai sesuatu yang boleh diterima daripada suara rakyat. Mana kita setuju bahawa ketetapan kita kepada kerajaan tu hari pada tahun 2001 tu ialah menetapkan Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan sebagai platform rasmi utama pemimpin.
Jadi saya fikir, kenapa tidak MPPK hari ini buat satu gerakan, siapa yang di kalangan mereka boleh bertanding dalam pilihan raya tahun depan. Tidak masalah, sudah tentu boleh. Setakat mungkin daripada 222 kursi mungkin boleh memilih konstituensi yang sesuai lah di tempat mana yang mungkin lebih popular. Contoh tempat tu mungkin kawasan yang kawasan bertanding yang panas, mungkin mereka letak di sana sebagai posisi meletakkan saja. Menang kalah belakang cerita, tetapi yang penting memperkenalkan bahawa ada mahasiswa tu, masyarakat sivil mahasiswa tu lawan, tunjuk mereka lawan bertanding dalam pilihan raya. Dan mereka cari wang lah untuk membayar deposit dan sebagainya dalam kalangan mereka untuk bertanding kan. Kalau mereka benar-benar beranilah untuk membuktikan bahawa mereka boleh lakukan. Kalau mereka kata tuntutan suara sebagainya tu diminta kepada kerajaan tu adalah seperti yang diorang kata perlu mendengar, saya percaya bahawa kerajaan MPPK juga boleh terlibat dalam pertandingan dalam pilihan raya. Datuk Azmi, ini idea yang baru ni untuk mahasiswa misalnya bertanding di semua 222 konstitusi pilihan raya parlimen, kerana mereka ini telah pun dibenarkan oleh undang-undang negara. Pada zaman Datuk Azmi dulu tak boleh kan. Akta 71 adalah diwujudkan hasil daripada peristiwa tak menarik lah, peristiwa 13 Mei, kerana ada masalah representation penyusunan semula masyarakat, kerana masa itu satu sektor masyarakat sangat kurang berada di universiti, terutama dalam bidang sains kan. Universiti Melaya hanya ada sekitar 8% saja Bumi Putra belajar dalam bidang sains. Jadi akta itu terpaksa diadakan kerana nanti takut ada yang tak graduate, kerana kerajaan juga sudah menyediakan untuk menubuhkan MRSM misalnya. Mungkin banyak yang memerlukan guru-guru yang mesti dikeluarkan oleh universiti. Jadi perkara itu diatur oleh negara, tapi sekarang ini sudah tak relevan lagi. Mahasiswa pun keluar tidak semestinya dapat pekerjaan. Jadi memerlukan suara daripada mahasiswa itu sendiri sekarang ni. Bukan semestinya untuk menang macam Japdin kata tadi, tapi itulah saat yang baik untuk kumpulan mahasiswa bersuara kepada negara. Kerana tadi katanya suara mereka tak didengar. Mana sabar tak Datuk cadangan ni? Alhamdulillah, kalau begini anak-anak muda yang ada, saya rasa masa depan mungkin boleh berubah. Memang elok. Sebab minta maaf saya bercakap, semasa Tan Sri dan saya duduk di sekolah menengah, sampailah sekarang kita dah bersara, orang dalam parlimen masih 2-3 nama tu masih sama lagi. Yang sama Datuk Saya haraplah, saya betul-betul harap dan minta doa supaya golongan-golongan macam Cik Zarif dapat masuk ke parlimen, dapatlah idea baru, tengok benda baru. Walaupun buat salah, kita boleh maafkan. Tapi orang yang dah duduk lama sejak daripada kita di sekolah menengah, kalau dia pun buat salah, kita rasa kecil hati sangat sebab dia orang tak patutnya buat salah. Dan itu yang berlaku sekarang ni. Jadi nama-nama tu semua patutnya adalah generasi baru, generasi muda yang ada tenaga, yang ada idea baru dengan keadaan semasa yang baru. Ledakkan IT ke ekonomi yang terbuka, kita harus terima keadaan ini. Dan kita patut galakkan anak-anak muda kita masuk bertanding. Menang kalah betul macam kata Cik Jablin tadi, tak kira. Sekurang-kurangnya ada satu force daya baru yang dapat tolak ahli-ahli politik kita untuk berfikir. Sebab keadaan apa yang berlaku dalam parlimen, sebenarnya benda berlaku dalam parlimen sejak daripada zaman dulu lagi, tapi kita tak sedar sebab tidak ada ditayangkan di televisyen, sosial media bagaimana reaksi mereka dalam parlimen. Jadi bila berlaku dalam parlimen, nampak kayaknya tahap kematangan tu kita persoalkan sikit. Jadi sebab tu patutnya orang-orang muda mungkin dapat kita ubah sikit cara ni. Sebab saya tengok ramai ahli-ahli politik kita yang muda di parlimen bercakapnya agak baik, bercakapnya agak sopan. Barulah kita boleh hormat mereka sebagai YB. Kalau tidak, berat sikit kita, ada sikit trust deficit di situ. Jadi kita patut galakkan anak muda kita masuk. Betul Tan Sri?
Saya Datuk terharu Datuk, bahkan saya rasa saya nak umumkan pada episod ketiga ini ungkapan bicara mahasiswa terpenting ialah apabila Datuk kata kami tidak kesal kalau anak muda kali pertama masuk ke parlimen membuat salah, kami boleh ampunkan, tapi kepada mereka yang sudah 20 tahun 30 tahun berada di parlimen telah berkali-kali melakukannya dan membuat silap, ini kami tak boleh ampunkan. Ini pada saya adalah, kalau orang putih kata, the phrase of the day, ungkapan untuk hari ini. Jadi oleh kerana kita pun sudah banyak berbincang, jadi saya beri peluang rumusan kepada ketiga-tiga ahli panel dan kita kembali semula kepada Huzaifi untuk membuat rumusan terakhir. Silakan Huzaifi. Baiklah, jadi kita sudah pun berada pada rumusan kita punya bicara mahasiswa. Kita selama tempoh 2 jam perbincangan dan perkongsian idea daripada ahli panel yang cukup saya kagumi dan hormati. Okey, jadi secara rumusannya saya kira penglibatan mahasiswa itu cukup penting dalam masyarakat sivil sebagai segmen dan imbang kepada pihak kerajaan. Dalam masa yang sama, persiapan yang perlu ada dalam diri mahasiswa itu satu perkara yang perlu untuk dititik beratkan. Sebagai contoh, persiapan dari sudut kemahiran, persiapan dari sudut kepimpinan, persiapan dari sudut sasiah dan jati diri. Itu satu perkara yang penting. Di mana jika mahasiswa ingin supaya suara mereka didengari, suara mereka diambil berat oleh masyarakat, maka mereka perlu untuk mempersiapkan ilmu-ilmu dengan masyarakat. Maka berkenaan dengan apa yang diungkapkan oleh Datuk Azmi berkenaan dengan apa salahnya jika mahasiswa ataupun jika pemimpin muda melibatkan diri dalam parlimen sebagai wakil rakyat, saya kira itu adalah satu harapan yang cukup besar bagi generasi muda. Dan saya menyahut cabaran daripada barisan panel. Okay? Maka apa yang paling penting adalah bagaimana untuk kita mencorakkan negara Malaysia menjadi sebuah negara yang sejahtera dengan pemimpin-pemimpin yang berwibawa dan mendengar keluh kesah rakyat. Maka saya kira itu sahaja Tan Sri. Saya serahkan semula kepada Tan Sri. Jabdin, buatkan rumusan. Panjang pun tak apa. Silakan. Saya setuju dengan Huzaifi. Namun walau apapun yang ada dalam kampus, kita jangan menunggu ataupun kita merasakan bahawa orang kata apa yang kita perlu nak buat, kita nak tentukan kerajaan dan sebagainya. Kita perlu buat sesuatu kalau kita dalam kampus. Kalau kita nak dihormati, kita buat dulu apa yang boleh kita lakukan di dalam. So bagi pemimpin pelajar, kebajikan dalam kampus tu adalah perkara yang dia perlu utamakan. Tapi apa yang berlaku di luar juga adalah sangat penting. Dia kena ambil peluang untuk menyuarakan suara pemimpin muda. Salah satu yang saya cuba syorkan tadi ialah MPPK menyahut seruan untuk memilih untuk bertanding dalam pilihan raya. Dan tidak jadi masalah pun sebenarnya kalau kita jadi MPPK menekan Menteri Pengajian Tinggi pun tak ada masalah. Sebab kita yang patutnya kita dah boleh menentukan siapa sebenarnya kita boleh nak jadi Menteri Pengajian Tinggi itu sepatutnya kita boleh buat kan. Tetapi oleh kerana keadaan hari ini, tapi kita lihat jugalah apa yang penting ialah pemimpin pelajar yang hari ini dia buktikan dia boleh buat. Jadi sekarang ni macam contoh, kalau dia tak boleh buat untuk bertanding pilihan raya, dia mungkin boleh buat dalam bentuk lain, seperti sitro media sosial yang mungkin dia boleh terlibat, mewarnai pentas fikir ataupun mewarnai politik di dalam negara ini, mempengaruhi rakyat dengan pelbagai cara lah, dengan cara masing-masing sebagai pemimpin muda. Itu yang paling penting lah. So saya rasa tak banyak ni, saya yakin pemimpin muda hari ini boleh meneruskan kegemilangan anak-anak muda untuk bersuara kepada kerajaan lah, apa yang boleh dan tidak boleh dia diperlukan oleh negara pada hari ini. Terima kasih. Ya, itu suara daripada Jabdin, pemimpin pertengahan antara zaman Datuk Azmi dengan Huzaifi, bahawa kuasa mahasiswa itu ada pada zaman Datuk dulu lagi lah. Bahkan UKM pernah, Perdana Menteri telah membuat keputusan siapa menjadi Naib Chancellor, kemudian Datuk Azmi dan kawan-kawan berhimpun di pintu pejabat Perdana Menteri di Jalan Dato' On sehingga nama itu diganti dengan nama yang lain. Itu
kegarangan Datuk Azmi lah pada masa itu dan kawan-kawan beliau. Jadi Datuk Azmi, saya tadi terharu dengan ungkapan Datuk mengenai jika mahasiswa pemimpin muda membuat kesalahan, kami tidak akan ragu-ragu untuk mengampun dan memaafkan. Tapi kepada mereka yang sudah puluhan tahun berada di parlimen, masih lagi berbicara hanya semata-mata point of order, substance tak ada. Jadi ini kami tidak boleh ampunkan. Jadi Datuk, sila buat rumusan, Datuk. Ya, terima kasih Tan Sri. Bagus juga perbincangan kita pada hari ini dapat buka minda kita bukan saja tengok keadaan semasa yang celaru dan keadaan yang kita harapkan dapat dibetulkan kembali. Kita perlukan darah-darah muda, anak-anak muda kita yang berkaliber, yang punya idea baru. Tak kiralah sama ada idea itu betul atau tidak, tetapi untuk kepentingan masyarakat kita di masa hadapan. Sebab kita yang dah berumur ni kadang-kadang kita tak terbayang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Masa kita dulu kita bayangkan apa yang akan jadi 30 tahun yang akan datang. Tapi sekarang 30 tahun yang akan datang untuk kita yang dah berumur ni mungkin kita tak boleh bayangkan. Dan kita harap anak-anak muda kita supaya dapat membantu negara kita untuk masa hadapan. Dan juga kita harus tengok satu lagi, Tan Sri, mungkin ini jangka panjang yang kita perlu fikirkan dan kita perlu sarankan. Tengok balik dalam sistem pembelajaran kita di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Ini adalah feeder ataupun untuk mahasiswa kita yang akan datang. Bukan mahasiswa yang ada sekarang, tapi mahasiswa kita yang akan datang. Kita tak mahu pelajar kita sebagai pelajar yang hanya ambil ilmu, tulis dalam paper dan itu habis. Tapi dia tidak faham apa yang dia buat. Kita tak mahu macam tu. Ke depan kita hendak mahasiswa kita adalah ataupun pelajar-pelajar yang ada di sekolah menengah, sekolah rendah boleh berfikir, juga sensitif dengan keadaan keadaan sekeliling. Walaupun keadaan teknologi mempengaruhi daya hidup mereka, tapi kita perlu cari jalan untuk atasi perkara ni. Dan juga kita harus tengok balik dalam sistem pembelajaran kita yang ada 3 atau 4 aliran di Malaysia ni. Mungkin kita kena revisit balik. Sebab NGO mempengaruhi sekolah-sekolah yang bukan aliran kebangsaan. Dia akan come up dengan idea-idea yang bukan selari dengan apa yang kita kehendaki pada negara kita yang akan datang. Kita perlu lihat ni. Kita perlu berani. Ini kita perlukan kestabilan politik yang kukuh untuk betulkan keadaan. Kalau keadaan politik yang ada sekarang yang tidak begitu kuat, maka perkara ini tidak dapat kita ubah. 30 tahun yang akan datang kita akan jadi masalah yang lebih teruk lagi. Cukuplah kita hadapi Tan Sri, dan saya pernah alami tahun 69. Tapi waktu itu kita masih lagi di sekolah menengah. Tapi kita tak dapat bayangkan apa yang terjadi betul dekat masyarakat. Tapi kita boleh baca, kita boleh tengok, kita boleh bayangkan balik perkara yang berlaku. Dan juga saya di Pulau Pinang ada berlaku hartal, itu tahun 63. Lagi teruk, sama juga keadaannya sebab kepincangan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ini berlakunya, ketidakpuasan hati. Jadi kita tak mahu benda ni berlaku. Masa depan fenomenanya sedang ada sekarang, Datuk, ya. Itu yang saya risau. Ya. Itu yang saya risau sekali. Jadi kita patut betulkan balik. Patut kukuhkan balik kedudukan politik kita supaya kita dapat bersatu balik dan kita dapat untuk masa hadapan kita. Itu yang mustahak sekali nanti. Tapi anak muda tolong, kita minta tolong sangat-sangat pada anak muda, tolong sekarang. Keadaan amat beruncing sekali. Jangan hanya tengok pada degree mustahak, tapi masyarakat juga mustahak. Dan perlu berasaskan kepada agama, balik kepada tu. Kita cakap sangat banyak pasal rukun negara. Kita tengok lagu negaraku. Itu semuanya adalah benda-benda asas yang kita ada dalam masyarakat kita. Tapi kita tak gunakan. Kita tak hayati. Marilah kita sama-sama hayati dan kita balik kepada asas. Terima kasih.
saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ahli panel yang terdiri daripada Muhammad Huzaifi bin Ismud, Presiden Persatuan Mahasiswa Universiti Putra Malaysia, Tuan Jabdin Juhad, bekas Presiden Persatuan Mahasiswa Universiti Malaysia Sabah, dan Datuk Azmi, bekas aktivis pelajar di UKM dulu pada tahun 70-an dan telah pun menjadi CEO beberapa bank. Saya sangat gembira perbincangan pada petang ini, dan salah satu daripada ungkapan yang penting yang telah disebutkan oleh Datuk Azmi tadi suka saya ulang. Kami boleh ampunkan sekiranya kesalahan itu dilakukan oleh pemimpin yang baru tampil anak muda seperti Huzaifi. Tapi kami tak boleh lagi ampunkan kepada mereka yang mengulang kesalahan berkali-kali sedangkan mereka telah berada di parlimen berpuluh tahun. Dan sekarang anak muda hendaklah tampil sebagai aktivis negara yang tidak hanya menyebut pasal makan minum di kampus, tentang bantal, tentang tilam. Mereka mesti keluar sekarang semula untuk membuka mata tentang masyarakat. Kerana kalau kita lihat, bukan saja aktivis politik, semuanya yang sudah berumur 60-an, 70-an, nasib baik Persatuan Belia ada undang-undang umur setakat 40 tahun, kalau tidak dulu 60 tahun masih lagi menjadi Presiden Persatuan Belia. Jadi tak mana sabar. Tapi kalau kita lihat aktivis budaya pun, di kalangan mereka yang tua-tua juga, aktivis sastra, semuanya yang lama-lama juga seperti Datuk Samad Said, kan, itulah yang memperjuangkan sastra. Kawan saya Dinsman dan banyak lagi. Budaya pun begitu juga, orang itu juga yang telah pun tua-tua, sudah 60-an, 70-an, tapi kita tak kelihatan lagi tampil aktivis-aktivis muda berumur 18 tahun. Saya dulu menjadi seagung GPMS kebangsaan pada umur saya 21 tahun, dan saya telah menjelajah ke seluruh semenanjung paling kurang. Tak ada tempat yang saya kata saya tak pergi lagi. Padahal umur saya baru 20-an. Sebelum saya berumur 24 graduate, saya sudah cover seluruh negara, berbelanja sendiri. Saya sanggup naik bas lompat-lompat. Saya sanggup naik tumpang orang. Saya naik lori surat khabar Straits Times dulu di Jalan Riung, semata-mata untuk menjumpai yang kami kata rakyat jelata. Sebab kami nak menjadi champion kepada the voice of the society. Jadi kami sangat berharap Datuk Azmi tadi merayu, beliau kata saya mintalah, mohonlah kepada anak muda untuk tampil. Kami sedia ampunkan kalau tersilap. Tapi kalau ini tidak hadir, macam Datuk Azmi kata, kebimbangan sentiasa bersarang di dalam diri kami. Siapakah yang akan tampil menjuarai dan juga memimpin negara kita pada masa depan? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.